Nah, pengalaman saya tak samalah macam orang yang duk cakap-cakap kutuk-kutuk dekat social media ni. Orang kata berkaitan wirid apa semua tu di depan mata saya tak berlaku pun. Pada pandangan awak, Abuya ni sesat tak? Oh, tu saya tak berani. Saya tak berani La cakap. ilaha illallah. Abuya kenapa tak berani? Kenapa tak berani? Berdasarkan apa yang saya nampak harian saya, kehidupan dengan depa itu, tak ada pun mengamalkan benda-benda yang sesat. Saya rasa sumbangan depa pada masyarakat di wilayahnya lebih daripada zakat yang sepatutnya dibayar. Astaghfirullahalazim. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syah Bahrin. Nama saya Torik. Torik pula dah. Silakan. Tak ada nak cakap banyak, tapi saya nak cerita pengalaman saya lah bersama dengan syarikat JSB. Dan pengalaman saya mungkin tak selari dengan pandangan Ustaz lah. Tapi itulah pengalaman saya lalui. Boleh bagi tahu background sikit tak? Saya dulu sekolah luar, sekolah umum. Ambil FSR dan alhamdulillah 5A dan waktu umur saya 15 saya ikut mak ayah saya ke luar negara lah, ke UK. Okey. Mak ayah ada kaitan dengan JSB atau Rufaka atau Arkam? Mak ayah saya dulu bekas Arkam, tapi dah tak lah. Dia tak ada ikut apa-apa lah? Tak ikut Rufaka, tak ikut JSB? Mak ayah saya kerja kat luar. Ya, maksudnya ada kaitan dengan Rufaka, dengan JSB? Dari sudut memberikan sumbangan dan seumpama dengannya ada? Tak ada bagi sumbangan apa-apa? Saya tahu tak ada lah. Yang saya tahu tak ada. Saya kecil lagi. Saya tahu tak ada. Okey, yang saya tahu tak ada lah. Tapi kemudian kan dah besar, kemudian bersama dengan mak dan ayah. Time saya umur 15 tu, mak ayah saya kami dah migrate ke overseas. Okey. Waktu kat overseas pun tak ada berikan apa-apa sumbangan apa semua? Tak, tapi kami cuma pergi makan. Suka pergi makan dekat restoran Ikhwan di Manchester. So ada program-program dengan Ikhwan ikut tak? Tak ada. Pergi makan je. Mak ayah saya pergi makan je. Program RPU apa semua tak ikut lah? Tak ada. Okay, dia orang tak ikut. Cuma saya ni bekas ahli Okey baik, tak apa, tak ada masalah. Saya nak tahu background saja sebab yang datang ni biasalah kan dia punya background macam-macam kan. Saya nak tahu background saja. So mak ayah tak ada kaitan. Anak-anak semua di bawah mak ayah lah. Anak-anak semua dengan mak ayah. Saya sempat PMR, sempat ambil GCSE A-level. Okey. Jadi di sana tu saya makan dan akhirnya berjumpa dengan Datuk Nasir. 15 tahun awak masuk sekolah? Saya sekolah kat UK. Oh, kat UK. Okey, baik. Okay, lepas tu saya jumpa dengan Datuk Nasir dan itulah berdasarkan kata-kata orang tu banyak saya rasa bercanggah lah dengan pengalaman saya. Tak ada masalah. Ni pengalaman peribadi sendiri. Silakan. Ini pengalaman peribadi saya kan. Ya. Saya kenal Datuk Nasir di UK dan akhirnya di waktu di UK tu macam-macam lah. Kita nampaklah kerosakan berlaku dan saya antara yang akhirnya terlibat dengan kerosakan-kerosakan di sana tu. Apa maksud kerosakan tu? Kerosakan sosial di sana kan. Sosial. Kerosakan sosial di UK? Dengan perangai manusia, dengan orang-orang Islam sendiri tak semayang dan sebagainya. Begitulah kehidupan di sana tu kan. Okey, dan akhirnya saya jumpa Datuk Nasir tu di Manchester dan pengalaman saya bersama Datuk Nasir tu sendiri bercanggah lah dengan apa yang orang kata tentang Datuk Nasir tu, jemaah tu, macam-macam yang orang kata. Saya tak nampak lah benda tu. Tak apa yang awak nampak? Dan saya sendiri join dengan jemaah tu selepas pengharaman kan. Selepas yang boleh bagi tahu background tahun tak? Umur saya 18 selepas habis A-level. Sekitar tahun berapa? 2014 ke? 2014 itu zaman GISBH. Okey. Zaman GISBH. Okay. Sebab sekarang saya dah 28. Okey, lepas tu ramai orang kata sesat apa semua tu kan. Tapi saya tak nampak pun berlaku kesesatan tu macam orang Muhammadiyah wirid semua tu. Tak ada masalah. Dan saya mungkin ada tafatul overseas ke. Sahabat, sekali lagi saya nak confirmkan. Sahabat bukan ahli JSB kan? Saya bekas ahli. Bekas ahli? Bila jadi ahli JSB? Umur 18 tu lah saya join. Oh, umur 15 dekat UK. 18 join. 18 saya join. 18 bermaksud tahun 2000.
2014. 2014. Okey, baik. 2014 join sebagai Saya waktu tu niatnya nak travel sebab diorang kat Turki time tu. aha. Saya dekat UK. Jadi Okey. saya nak sementara sebab sambung degree, saya naklah join, nak belajar agama, nak Nak belajar join semayang. sebagai Pada mulanya join sebagai nak belajar agama, nak belajar semayang elok-elok, nak duduk dalam suasana yang semayang, selawat. awak ahli ni bekerja dengan JSB lah. Saya berkhidmat. Saya berkhidmat dengan JSB selama daripada umur saya 18 sampai umur saya 24. Tak, berkhidmat ni bekerja ataupun sukarela? Boleh kata bekerja lah kot. Terpulang Okey, pada bekerja. terma yang Bekerja lah. Mendapat arahan daripada pihak atasan, kemudian melakukan kerja-kerja tertentu. boleh kata macam tu kot. Okey, boleh bekerja. Berapa gaji dapat waktu tu? Di Turki. Di Turki tu saya waktu join tu saya mula-mula pergi bukan untuk bekerja, saya nak belajar. Jadi di waktu itu Datuk Nasir tu tanya saya sendiri, nak dibayar berapa gaji dia. Saya kata saya bukan datang nak bekerja, saya datang nak belajar, nak duduk dalam suasana yang semayang. So awak pilih untuk tidak dibayar gaji? Betul. Dia ada bagi kontrak tak? Tak ada. Jadi awak bukan pekerja dia lah? Saya bukan pekerja. Saya datang memang niat nak belajar dan sampai cukup masa saya nak sambung degree. Sampai masa dah sambung degree lah. Jadi bukan bekerja di bawah dia? Jadi awak bukan. Tapi saya duduk selama 6 tahun. 6 tahun tak bekerja. Awak dapat duit daripada? Saya sebelum pergi UK tu sendiri saya berniaga. Saya beli barang di Kabut dan ekspor ke Malaysia dan banyaklah duit bawa di waktu itu untuk belajar selama 6 tahun tu cukup dan mewah lah. Oh, maksudnya awak buat kerja sampingan lah. Selama di UK tu. Ya. Selama saya belajar di UK tu saya buat bisnes ekspor barang-barang daripada UK, beli di Kabut, stroller, pinggan dan sebagainya. Oh. Jadi saya pergi ke Turki tu dengan banyaklah duitnya. Guna nama sendiri lah ni? Bisnes ni guna nama sendiri lah? Tak ada kaitan dengan sendiri. JSB? Tak ada kaitan. Sendiri urus, sendiri pergi cari di Kabut, sendiri ekspor. Tapi waktu tu masih dalam JSB? Maksudnya awak di cumi-cumi UK keluar? tak ada kaitan dengan JSB. Di UK saya belajar di college. Pergi ke sekolah sekarang ni menengah. awak di UK umur 15 tahun. Di UK 18 saya umur tahun. 15. Sampai umur 18 saya habis A-level. Okey, 18 Saya pun tahun. pergi ke Turki. 18 tahun ni yang awak jadi ahli JSB tu. Betul tak? Betul. Jadi kita sembang yang 18 tahun tu. Awak dah jadi JSB. Saya belajar dan berkhidmat dengan JSB lah. Tak ada dah berniaga, dah habis dah. Jadi Masa tak bekerja sebagai JSB. Jadi macam mana jadi ahli? Saya Macam mana duduk situ, proses- macam mana proses boleh jadi bekerja, ahli? bekerja. Macam mana proses jadi ahli tu? Saya jumpa dia di UK dan saya duduk makan di Manchester, kan orang ada restoran. Jadi di waktu itu kebetulan Datuk Nasir tu sedang berada di Manchester. Okey. Dan kami semayang sama-sama waktu kebetulan tu waktu semayang. Jadi pun Okey, semayang. itu saya faham. Okey, dan Jadi saya pun macam mana tertarik boleh dengan jadi ahli? diorang. Saya tertarik dengan diorang pakai kopiah, buat perniagaan Islam kan. Okey. Jadi dia katalah jadi bila-bila nak datang je. Dan selepas tu bila saya datang ke Manchester dan dia offer untuk saya pun tanyalah mana Datuk Nasir, dekat Turki. Jadi saya pun pergi ke Turki nak jumpa Datuk Nasir sebab Datuk Nasir saya jumpa dulu. Okey. Jadi macam mana boleh jadi ahli? Adakah jadi ahli dengan jumpa Datuk Nasir? Dah di Turki tu jadi ahli lah kot. Awak pun confused, awak ahli pun tak, betul tak? Boleh kata ahli lah kot kan. 6 tahun saya di Turki tu dengan Datuk Nasir. Kalau saya kata saya ahli persatuan penulis. Sebab ni persatuan penulis tau. Jadi saya sebut ahli persatuan penulis. Saya ada borang yang saya isi dan saya ada yuran yang saya bayar kepada persatuan penulis setahun RM200 ataupun seumur hidup RM200. Itu saya adalah ahli dalam persatuan penulis. Sekarang ni macam mana? Sahabat, saya bukan nak hentam awak apa, no issue. Saya cuma nak tahu. Saya adalah orang luar yang nak tahu. Jadi Betul-betul macam mana jadi ahli ni? Saya pun tak tahulah, tapi saya pergi tu untuk nak jumpa Datuk Nasir dan belajar dan duduk dengan Datuk Nasir, nak belajar semayang, nak belajar. Saya nak duduk dalam suasana yang Islam tu. Jadi awak ahli. Awak kata tadi awak pernah jadi ahli.
umur Jadi saya rasa 18. saya ahli lah kot. Dah 6 tahun saya duduk kat situ. Ada orang boleh buktikan bahawa awak ahli tak? Kalau ada orang ikhwan dalam ni, tahulah kot kewujudan saya kat situ. 6 Tak, tahun Mas. saya duduk kat situ. Jadi dia boleh buktikan secara pendaftarannya ataupun sebagainya. Ataupun dia main cakap-cakap je. Jadi ahli dia ni main cakap-cakap je. Tak tahu, saya tak tahulah nak panggil macam mana. Tapi saya 6 tahun lah duduk kat situ. Tapi daripada sudut ahli tu mungkin je, mungkin tak lah. Tak tahulah, saya tak tahulah nak kata ahli ke tak. Tapi 6 tahun lah saya duduk dengan Datuk Nasir tu. Okey, kiranya pengalaman bersama dengan Datuk Nasir. Bukan Bersama pengalaman Datuk Nasir ahli selama 6 JSB. Sebab bukan apa. Sekali lagi awak kata ahli JSB. Sagi JSB kata, saya punya ahli ada berapa orang ya? Oh, tak tahulah. Sebab dalam kes spesifik. Mahkamah Buruh dia isytiharkan dia punya ahli, dia punya pekerja hanya beberapa orang saja. Jadi isytiharkan. Jadi kalaulah awak kata awak adalah ahli dia, maksud awak adalah pekerja di bawah JISB, kita boleh buktikan dekat senarai pekerja tu. Saya punya pekerja 10 tahun lepas masih ada lagi senarai tu. Kalau dia kata oh dia pernah bekerja dengan saya boleh buktikan memang dia pernah bekerja dengan saya. Oh, tak tahulah. Saya tak tahulah tuan nak panggil apa. Tapi itulah, saya duduk dengan Datuk Nasir tu selama 6 tahun di Turki tu. Okey, baik. Jadi tuan bukan ahli sebab nak sebut ahli susah. Awak nak kena buktikan. Jadi bukan ahli tetapi ada pengalaman dengan Datuk Nasir selama 6 tahun. Selama 4 tahun. 2 tahun saya 4 duduk tahun. di Okey, 4 tahun. 2 tahun di Jordan. 2 tahun di Jordan, 2 tahun di Turki. Di Turki, ada juga duduk di Saudi, ada juga duduk di Mesir. Uish. Banyak negara ni. Okey, silakan. Apa Dan pengalaman? pengalaman saya tak samalah macam orang yang duk cakap-cakap kutuk-kutuk dekat social media ni. Apa pengalaman? Orang kata berkaitan wirid apa semua tu di depan mata saya tak berlaku pun. Tak berlaku lah. Dan di waktu itu, waktu pertama kali saya jumpa dengan Datuk Ibu Hatijah Am tu di Jordan, di waktu itu sudah pun berlaku program istitabah tu. Ya. Sebab tahun 2014. Datuk Ibu tu sendiri cakap dengan saya, ada wirid-wirid ke? Tak ada wirid-wirid dah sekarang, tak ada wirid-wirid. Dan saya pun cakap, saya memang tak wirid. Jadi kalau orang kata masih berjalan orang Muhammadiyah tu semua tu, betul lah kata Puan Khawlah tu memang tak berlaku. Memang kami pun lepas mayang tak ada pun, kami buat bulatan, wirid, orang Muhammadiyah pun tak ada. Tapi awak bukan ahli lah. Terpulang kepada tuan lah, tuan nak panggil apa, tapi saya duduk bersama Datuk Nasir tu selama 6 tahun. Tak, bukan, saat lagi. Tahu tak sidang media semalam oleh Tun Faisal? No, saya tak Mereka follow. kata- Saya pun sekarang ada bisnes saya. Jadi Okey. saya pun tak ambil report sangat. Tak, dengar, semalam dalam sidang media tu dia kata kami tak ada kaitan dengan GISB, tapi anak-anak kami ditahan oleh pihak JKM dan seumpama dengannya. Dia kata dia tak ada kaitan dengan GISB, padahal ikut program GISB dan sebagainya. Tapi dia kata dia tak ada kaitan. Saya ikuti program dengan JSB selama 6 tahun tu, ikutilah program hari-hari, program pagi. Oh, program-program tu ikutlah, program pagi bersama ikutlah. Okey. Ikut. Tapi kalau nak kata ahli tu nak buktikan sukar lah. Saya pun tak tahulah termahannya macam mana. Tapi saya berkhidmat, saya ikuti program pagi semua saya ikut. Saya ikuti bersama dengan ahli-ahli yang lain. Awak jawatan apa dekat situ? Waktu 4 saya remaja je. Saya remaja yang buat saya duduk rumah tamu kat sana. Rumah tamu dekat sana. Banyak sangat sana awak ni. Di Turki tu ada rumah tamu. Jadi saya duduk di situ. Di situ ada bela haiwan, ada tanam sayur-sayuran. Awak duduk di situ lah, di rumah tamu. Duduk di Sebagai situ. tetamu lah. Rumah tamu ni sebagai tetamu. Saya berkhidmat lah, jaga rumah tamu, beli barang, bawa orang pergi urusan, renew visa dan sebagainya. Bekerja dengan dia tapi tak ada kontrak. Betul tak? Tak ada kontrak, saya tak ada kontrak. Yalah, maksudnya awak bekerja dengan dia tanpa kontrak, tanpa apa sebarang bayaran. Okey, kalau tuan nak kata macam tu pun boleh juga. Okey, maksudnya awak setujulah, tak ada masalah benda. So Okey, saya awak tak nampak lah benda-benda ni. Aurat Muhammadiyah ni tak pernah nampak dia orang buat langsung. Tak ada. Di sana tak buat, dan saya sendiri dimarah oleh Datuk Ibu, oleh Datuk Ibu Hatijah Am tu sendiri di Jordan.
Dia marah apa? Awak buat ke? Tak, ditegur saja supaya jangan amalkan wirid-wirid tu sebab nak Pasal apa mengikuti ditegur? fatwa waktu itu. Pasal apa dia tegur? Mesti awak buat ni. Tak, bukan kan. Habis tu dia kata, tegur "Sangat sampai saya marah kan- ni. Sebab saya kan baru join. Dia tanya saya, wirid ke? Kenapa kalau wirid, stop lah wirid. Sebab Tapi pasal fatwa apa dia kata marah? tak boleh wirid. Tak, bukan marah, tegur. Dia warning lah supaya jangan wirid sebab fatwa kan tak bagi wirid. Fatwa kata sesat. Fatwa kata sesat. Okey, jadi di Turki sahabat, tu... Torik. Ya. Awak rasa GISB ni ataupun Abuya ni sesat tak? Saya pun dulu waktu proses sesat dan sebagainya tu kan saya kecil lagi. Jadi saya pun tak ambil pot sangat. Jadi Dan waktu fatwa awak tahu kan tentang fatwa ni? zaman Arkam tu ke? Ya, markam lah. Yelah, saya pun lahir tahun 96. Yelah, 96 Abuya ada lagi. Harkah haram tu sebelum saya lahir, sebelum 4 ke berapa? Memanglah sebelum awak beranak, tapi waktu awak dah lahir tu memang dia dah diharamkan dah waktu tu. Sebab haram tahun 1994. Kalau diharamkan waktu awak lahir tu pun awak akan tahu apa pun. Tapi pengharaman tu kan berterusan sampai sekarang. Jadi pada pandangan awak, Abuya ni sesat tak? Sebab saya tak ada ilmu berkenaan tu, jadi saya ambil No. Fatwa dia sebut tentang kesesatan dia. Dia Abuya ni, dia amalkan aurat Muhammadiyah tau. Itulah saya kata, saya nak menceritakan pengalaman saya yang mana saya tak nampak pun apa yang Sebab tu saya nak tanya awak ni. Pada pandangan awak, Abuya ni sesat tak? Oh, tu saya tak berani. Saya tak berani cakap. La ilaha illallah. Abuya kenapa tak berani? Berdasarkan apa yang saya nampak harian saya, kehidupan dengan depa itu, tak ada pun mengamalkan benda-benda yang sesat. No issue. Tak ada masalah. Bagus. Dia orang tak buat perkara yang sesat. Saya gembira. Soalan saya jelas. Abuya itu sesat dah. Dia amalkan aurat Muhammadiyah. Ni. Dia sesat dah. Saya tak nak komen sebab di zaman saya kehidupan Abu saya dengan Lahab, mereka tu, Abu Lahab sesat tak? Abu Lahab sesat. Abdullah bin Ubay bin Salul sesat tak? Sesat. Abuya sesat tak? Tu saya tak berani cakap. Sebab saya tak tahu. Saya je nak cerita pengalaman saya yang mana menafikan apa yang orang kata. Itu saya okey. Awak tahu tak? Kegembiraan kita sebagai seorang Islam apabila mengetahui Muslim yang lain tidak melakukan ajaran sesat, kita gembira. Kita sangat gembira. Dan kita sangat sedih dan kecewa apabila ada daripada kalangan umat Islam yang melakukan amalan sesat. Dan dikeluarkan fatwa di seluruh negeri berkaitan tentang kesesatan Abuya. Yang perkara ini berlangsung sehingga ke hari ini. Soalan saya sangat senang saja. Abuya sesat ke tidak? Itu saja. Itu secara jujurnya saya tak berani cakap sebab saya tak tahu dan tak mengambil tahu dan tak ada ilmu berkenaan tu. Sebab apa yang saya lalui, kalau orang kata Abuya sesat berdasarkan kepada aurat Muhammadiyah, awak setuju lah? Itu saya tak, terus terang saya cakap dengan tuan, saya apa berdasarkan pengalaman hidup orang lain. Contoh saya. Saya adalah warga negara Malaysia yang sangat berpegang teguh dengan kerajaan Malaysia, bahkan sangat menghormati majlis fatwa di setiap negeri, bahkan mengikut dan sangat berpegang dengan apa yang telah diputuskan oleh fatwa di setiap negeri yang menyatakan bahawa Abuya sesat. Okey, itu pada pandangan saya. Jadi, awak okey tak kalau saya berpandangan bahawa Abuya sesat? Okey, itu pandangan tu tak apalah. Saya hormati. Itu tak ada masalah lah kan? Saya bukti dan semua okey dah kan? Saya hormati je kalau tuan kata sesat, silakan. Tapi tadi awak kata awak tak tahu apa-apa, tapi macam mana awak boleh bersetuju dengan saya? Awak kata okey je. Padahal patutnya awak kata tadi, patut awak tawakuf. Patutnya awak tawakuf juga.
Saya itu jika itu pandangan dan keyakinan tuan, okey, Abu Yah itu sesat berdasarkan bukti-bukti yang diberikan, silakan. Tapi berdasarkan pengetahuan dan ilmu saya yang tak berapa banyak, Dan saya tolong bagi ilmu dekat awak boleh? Abu Yah buat amalan aurat Muhammadiyah ni yang telah difatwakan sesat. Saya bagi tahu ilmu ni. Boleh tak itu kita bicara nanti sebab saya nak bicarakan pengalaman saya dulu. Ada. Tak apa. Lagi kita sebut tentang pengalaman. Tadi pun awak dah sebut tentang pengalaman. Saya cuma nak tanya tentang Abu Yah sesat ataupun tak sebab awak duduk dengan Nasir, dengan Datuk Nasir ni lama. Betul. Tak adalah sekejap. Lama dah juga ni. Awak duduk lama dengan dia. Jadi awak pasti dapat mengetahui tentang Abu Yah daripada dia. Takkan sepatah haram pun dia tak sebut tentang Abu Yah dekat awak. Ada berkaitan peribadi Abu Yah. Okey. Apa dia sebut tentang Abu Yah? Ini pengalaman awak. Ini pengalaman awak. Silakan. Pengalaman saya cerita pengalaman saya. Okey. Okey, saya cerita pada mula lah. Oh, Okey, saya di Turki tu duduk di villa Turki. Okey, 18 tahun 18 tahun tu saya duduk di villa Turki. Yang mana orang katakan orang-orang bawah di dalam jemaah ni susah, miskin. Saya tak lalui itu dan semua kawan-kawan saya, para-para remaja semua cukup mewah lah hidup kami. Saya rasa untuk orang remaja. Dekat luar negara ni, Turki. Okay. Betul. Dekat Malaysia tak tahu lagi lah. Saya tak ada ilmu berkaitan Malaysia sebab saya balik Malaysia. Saya ini luar negara. Belajar. Mantap. Teruskan. Makan kami remaja-remaja semua orang makan. Makan kami mewah, makan kami 4 kali sehari makan. Okey. Kalau orang kerja di luar, Kalau orang kerja di luar pun saya rasa makan tak sebanyak tu, betul? Dia orang umur paling muda kat situ umur berapa? Saya 18, ada remaja umur 16, 17 ke? 16, 17 ada? 16 tahun pun ada? Saya rasa lah, saya tak, lebih kurang tu lah. Umur bayi-bayi saya lah, bayi-bayi saya. Tapi bawah lagi pada awak lah. Ada kot. Ada 16 tahun pun ada Ada yang datang ziarah sebelum ni sekolah di Jordan. Diorang bersekolah di Jordan tu pergi ke pusat bahasa. Tapi dia orang Malaysia lah. Orang Malaysia. Oh, 16 tahun bekerja sekali lah daripada Jordan datang ziarah Turki 2-3 bulan. Lepas visa pelancong. Okey. Tapi yang duduk di situ semuanya atas 18 tahun lah. Tadi kata 16 tahun? Tak, diorang itu bukan duduk di Turki, duduk di kawasan lain, di Jordan, di tempat-tempat yang pergi sekolah, di Mesir. Diorang kat Jordan dan Mesir tu pergi ke pusat bahasa di sana. Saya di Jordan pun pergi ke pusat bahasa. Dia orang pergi pusat bahasa tapi bekerja tak dekat Nur Malaysia tu? Di Nur Malaysia tu saya rasa semua atas 18. Saya rasa. Yalah, tapi dia orang bekerja tak dekat situ? Yang atas 18 ni bekerja, yang 15 tu 17 tu tak bekerja. Diorang duduk dekat Jaraj tu bukan bekerja. Dia orang duduk belajar mahat bahasa je, Marwah. Dia pergi ke pusat bahasa kat Zarqa. Dekat Zarqa. Okey, Arif. Kata, saya tahu. Okey. Okey, di Turki tu saya rasa hidup cukup mewah lah untuk seorang remaja. 4 kali sehari makan, kemudian makan. Selepas subuh ada program pagi, dan program pagi tu dah sekali makan. Lepas tu sarapan. Lepas tu masing-masing buat kerja, tengah hari makan. Malam dapat gaji. Akhir dia orang dapat gaji untuk diorang saya tak tahu, tapi saya tengok kehidupan. Dah lama. Bukan. Dah lama dah. Bukan, saya tak tanya sebab saya secara peribadinya bukan nak gaji. Tak. Awak memang tak ada gaji. Tapi kan dia orang mesti digaji. Awak rasa dia orang digaji kan tak? Berdasarkan perbelanjaan mereka dekat situ, saya rasa logik lah mereka bergaji. Dia orang bergaji lah. Agak-agak lah. Berdasarkan kepada perbelanjaan dia orang tu, agak-agak lah. Dia orang dapat gaji berapa? Saya tak tahu. Sebab kawan-kawan saya, contoh saya sendiri kat sana tu, saya bawa lah. Saya agak mewah lah hidup di sana tu. Pakai jam Tissot, pakai agak mewah lah. Dan kawan saya sendiri dalam jemaah pun, dalam syarikat pun, ada yang pakai jam Armani. Tak logik lah kalau orang yang tak bergaji, seorang remaja yang tak bergaji ada duit untuk beli jam Armani, betul? Tapi awak pun tak bergaji. Awak ada Tissot. Saya bisnes dulu. Yelah, tapi awak bergaji, awak tak bergaji kat situ. Macam mana pula awak kata awak ada Tissot, dia orang pun kena ada Tissot? Bukan, saya nak kata dia agak mewah hidupnya sebab di UK tu saya dah berniaga. Jadi saya agak mewah lah, dan diorang juga, remaja-remaja yang lain juga, perbelanjaan pun boleh tahan juga. Saya tengok ada yang pakai Armani, baju pun boleh tahan. Jadi tak logik lah bagi saya jika mereka tak bergaji dengan pendapatan yang kalau tak ada pendapatan, betul? Taklah awak punya logika tu.
Sebab Ah. awak letakkan logika tu kepada orang lain, pada diri awak tak letakkan logika tu. Tak betul tu. Tak apalah. Tapi berdasarkan pemerhatian saya, mereka itu berbelanja. Maksudnya Dan jika- kemungkinan mereka ada gaji lah. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar mereka ada gaji. Cuma berapa gaji tu tak pasti. Daripada betul. sudut makan minum memang cantik. Lagi dia orang dapat apa lagi? Okey, lepas tu di sana tu ada program pagi. Program tu tak ada pun cakap pasal orang Muhammadiyah, tak ada pun cakap pasal gaib. Tak ada Program Tak ada pagi tu sebut tentang program- Abu yang gaib, semua tak ada tak ada. Oh tak ada, bagus. Program Bagus. tu banyak. Saya bersyukur, alhamdulillah. Tak ada, alhamdulillah. Ini saya duduk dengan Datuk Nasir sendiri. Ini CEO syarikat Tapi dia tak- JSB kan. Okey. Tapi dalam tu dia cerita tentang Abu Ya kan? Apa dia cerita tu? Okey, dalam program tu banyak cerita pasal muhasabah diri sendiri, kita mujahadah nafsu, kita berkasih sayang, kita sabar, rendah diri, rasa hamba, rasa Bagus. besarnya Tuhan. Okey, Jadi Abu Ya. jadi Cik Dia rasa ada ke yang sesat dalam apa-apa yang saya cakap tadi tu? No, soalan yang awak bagi tahu tadi tak ada yang sesat. Tak ada yang sesat. Elok. Bagus. Okey, alhamdulillah. Cuma saya tanya berkaitan tentang Abu Ya. Apa yang dia cerita? Awak tak jawab dia tadi ni. Berkaitan Abu Ya, peribadi Abu Ya, pengalaman dia dengan Abu Ya. Okey, apa dia cerita? Saya nak dengar apa yang dia cerita. Pengalaman Datuk Nasir dengan Abu Ya banyak lah. Yelah, apa dia? Takkan saya nak pergi panggil Datuk Nasir. Datuk Nasir, meh sini sembang dengan saya. Cerita semua. Awak kan kata tadi awak duduk lama dengan Datuk Nasir. Dia cerita tentang Abu Ya. Dia cerita apa? Pengalaman Datuk Nasir tu sendiri dengan Abu Ya. Dia kan Apa dia? personal assistant Abu Ya. Apa dia? Banyaklah. Dia kan mengembara dengan Abu Ya tu bertahun-tahun. Jadi banyaklah pengalaman dia. Okey, salah satu. Sebab banyak kan? Kita boleh pilih 10, 20 kan? Sebab banyak kan? Ceritalah kat kami. Banyak. Abu Ya Islam ke orang di Filipina. Okey. Abu Ya jaga sembahyang. Pastikan ada, bila sampai ke satu-satu hotel, Abu Ya pastikan satu rumah, satu bilik tu dijadikan untuk sembahyang. Abu Ya jaga toharah, kesucian. Macam mana Abu Ya pentingkan kesucian, najis dalam bilik air kena diletak selipar depan rumah kena disusun. Kita Abu Ya macam mana Abu Ya pentingkan Islam itu indah, restoran tu kena cantik. Pengalaman tu Datuk Nasir tu dengan Abu Ya. Ajak sekarang ni apa pengalaman dia? Belum ada lagi kecuali tadilah Islamkan orang tu cantik lah. Islam orang di Filipina, pengalaman Abu Ya. Waktu ni bila ni dia Islamkan orang di Filipina ni? Itu saya tak tahu. Ada di YouTube saya rasa. Saya pernah tengok sekali je. Tadi awak Ada kata YouTube. pengalaman Dia Datuk jadi Nasir. Kalau tak tengok kat YouTube kita semua boleh tengok. Pengalaman Datuk Nasir lah. Dekat mana saya nak akses pengalaman tu? Maksudnya. Awak duduk dengan dia bertahun-tahun tadi. Ini kan cerita dalam program. Yelah, awak kan tadi cerita awak duduk dengan Datuk Nasir lama. Dia cerita tentang Abu Ya banyak. Jadi kita dah dengar lah cerita daripada Abu Ya. Cerita tentang Abu Ya tu. Daripada awak. Inilah cerita. Inilah cerita dia. Yelah. Ceritakanlah apa yang berlaku. Yang Datuk Nasir cerita dekat awak. Cerita pengalaman dia bawa Abu Ya sampai hotel. Cerita pengalaman dia travel dengan Abu Ya. Tapi semua tu tak tahulah. Bila masanya tak tahulah. Sekitar zaman Arkam lah. Datuk Nasir tu kan Zaman Arkam. personal assistant Abu Ya di zaman Arkam. Okey. Jadi ini mungkin surface, tapi sebab awak kan kenal Datuk Nasir sungguh-sungguh ni. Jadi Saya rasa takkan saya tak ada kenal cerita dalam sikit. Sedalam Maksudnya kan mana contoh. Dia Islamkan orang Filipin. Dia Islamkan orang Filipin ni. Okey. Apa yang dia buat pada waktu tu? Syahadah dia macam mana, kemudian ni cerita dalam kan, cerita yang tak ada kat video. Lepas tu dia uruskan budak yang dia Islamkan ni macam mana. Ini yang kita nak tahu. Islam sama je. Syahadah dia macam syahadah kita. Kenapa wujud persoalan tu? Tadi awak kata cerita khusus dengan Datuk Nasir.
Betul tak? Awak dengan Dato' Nasir kan berkawan. Baik dengan dia. Jadi kita nak tahu lah cerita yang tu. Kalau takat ada kat Facebook, dekat YouTube, tak payah pergi jumpa Dato' Nasir. Awak duduk UK ya, relax-relax. Itulah Abia Islamkan orang Filipin dan macam mana Okey. Abia pastikan orang tu dapat follow upnya, ada orang pantau. Okey, ada orang macam mana dia pastikan tu? Oh, itu saya tak tahu lah tuan. La ilaha illallah. Tak apalah. Cerita dia begitulah pengalaman bawa Abia. Lebih kurang begitulah pengalamannya bawa Abia. Okey, pengalaman setelah Dato' awak tahu cerita bahawa Abuya ni Islam ke orang Islam di Filipin, awak dia jaga sembahyang, siap khususkan satu bilik hotel untuk solat, jaga taharah, pentingkan najis. Apa dia macam-macam lagi lah ni. Abuya sesat tak? Allah, kita jangan berbalik kepada kes ni tuan, sebab saya dah jujur dengan tuan, saya tak nak Ni berdasarkan pada data tadi. Berdasarkan data awak tadi. berdasarkan apa yang saya dengar dan apa yang saya lalui, saya tak kata itu sesat. Okey, dia tak sesat lah. Berdasarkan yang awak tahu, ada tak sesat. Tapi cuma awak kena keluarkan sikit fatwa-fatwa tu lah. Fatwa tu pun awak tahu tak? Betul Saya tahu, tapi saya tak berani ambil sebab berdasarkan apa yang saya Fatwa lalui tu dan awak apa tak yang berani saya ambil? berdasarkan apa yang saya lalui dan saya dengar, tuan kena hormatlah pendapat saya kan. Yalah, Saya hormat. maksudnya awak tak ambil fatwa tu kan? Saya tak berani sebab menyesatkan Jadi orang dia- ni benda yang besar tuan. Sebab tu dia kena ada fatwa. Sebab Itu menyesatkan saya kata. orang Jika adalah tuan berpandangan begitu, jika tuan berpandangan dia sesat, tak apalah, saya hormat pandangan tuan. sebab Tapi tu saya saya tak tanya. berani. Sebab fatwa ni bukan libatkan seorang je. Tuan rakyat Malaysia betul? Betul. Degree? Negeri saya sekarang duduk di Kuala Lumpur. Dah lahir dekat mana? Saya lahir di Hospital Kajang. Kajang waktu tu Kuala Lumpur ke Selangor? Waktu tu. Oh, Kajang pernah jadi Kuala Lumpur ke? Kajang bukan Tak, Selangor. saya tanya Kuala Lumpur ke Selangor? Saya tanya soalan bodoh lah. Kajang tu Selangor. Selangor. Selangor kan? Fatwa Betul. Selangor mengikat orang-orang di negeri Selangor pada tahun Okey. 1993, 4 Ogos telah memfatwakan ajaran yang dibawa oleh Asy'ari Muhammad adalah sesat. Dan Asy'ari Muhammad telah mengikuti proses-proses itu. Jadi kita tak salah mengatakan bahawa dia sesat. Bahkan kesesatan itu disambung oleh Ibu Hatijah Am kemudian. Betul tak? Betul. Jika tuan berpandangan macam tu, tak apa, saya hormat. Cuma Okey. saya secara peribadi, Jadi peribadi awak tolak lah fatwa saya tu. tidak menolak, tapi saya tidak menghukum. Tuan jangan letak ayat di mulut saya. Saya tak menolak dan saya juga tak menghukum. Tak menolak? Tak, bukan kerja awak menghukum. Hukum bukan kerja Saya awak. tak kata. Saya tak kata Hukum mereka sesat. kerja Jabatan Fatwa. Fatwa yang ada hukum. Hukum Okey, fatwa. tak apalah. Dia orang hukum kan. Jadi kita sedang saja. Abuya, kalau tanya saya, sedang ke? Abuya sesat tak? Abuya sesat. Sedang. Settle. Cuma saya tanya awak tak dapat habis ke sudah. Abuya sesat ke tak? Sebab saya tak berani. Betul lah. Sebab Semoga menyesatkan Allah orang telah tu berikan kan. kebaikan. Ada tak lagi cerita yang menarik yang boleh diceritakan kepada kami? Silakan. Okey. Saya sambungkan cerita pengalaman saya. Teruskan. Okey, saya duduk di sana tu di rumah tamu, di villa yang Tuan Dato' Nasir tu sendiri duduk lah. Okey. Dan di sana tu saya tengok bersistem lah hidupnya. Sebagai seorang remaja yang di waktu itu saya nak hidup dalam sistem Islam kan. Selepas berapa tahun saya duduk di England tu. Sistem macam Islam. agak- Sistem Islam. Bukan sistem Islam. Maksudnya bersistem hidupnya. Bangunnya ada bangun semua sistemnya. Okey. Secara dasarnya menggalakkan Berjadual remaja tu lah dengan bersemangat. baik lah. Dengan baik. Okey. 1 jam sebelum subuh tu Dato' Nasir tu dah kejut-kejut kami macam okey bangun-bangun dah boleh semayang. Itu bukan terkejut untuk subuh, itu 1 jam suku sebelum Itu subuh tu tahajud. kami dah Tahajud. tahajud. Kalau sekolah tahfiz biasa buat ni. Betul. Dan Dato' Nasir sendiri kejut kami remaja-remaja untuk bangun 1 jam suku sebelum Bagus. subuh. Dalam 1 jam tu adalah ada masa untuk semayang, ada masa untuk selawat, ada masa untuk muhasabah. Dan di luar saya pernah pergi kem-kem solat apa semua dan tak ada orang lah mendekankan benda ni. Maksudnya sepenting-penting sebelum subuh tu dah kena bangun, dah kena berintih, kena muhasabah diri kan. Dan saya rasa itu besar lah. Diwajibkan ke dia siapa nak bangun-bangun lah, siapa tak bangun sudah?
tak diwajibkan pun, tapi bila Datuk Nasir tu sendiri dah kejut, kita jadi malu lah kan. Maksudnya sebagai seorang Yalah, CEO CEO pun bagus. kot. Macam tu. Tapi kalau ada tak orang yang tak bangun? Ada. Ada tak bangun? Saya sendiri pun banyak je tak bangun. Contoh kita bangun-bangun untuk kita sambung tidur kat saf kan. Tapi pergi jugalah. Cuma tak tapi secara dasarnya sistemnya tu begitulah. Sistemnya menggalakkan orang bangun malam. Ada dia ajar untuk selawat, dia ajar untuk solat, dia ajar untuk muhasabah diri, taubat sebelum subuh kan. Muhasabah diri apa yang biasa dia ajarkan? Dia ajarkan untuk muhasabah apa? Taubatlah dosa apa yang kita dah buat harian tu. Contohnya sehari tu kita fikiran kita ke arah maksiat ke apa-apa yang kita rasa secara peribadi lah. Secara peribadi lah. Secara peribadi lah, tak ada dia ajar pun skrip tu supaya taubat kita rintihan. Dia just suruh bangun, jom kita solat tahajud, awak solat tahajud masing-masing, silakan, ni masa awak sendiri, cuma saya kejut awak 1 jam sebelum subuh. Macam tu. Betul. Okey, lepas tu apa lagi pengalaman? Pengalaman lama ni. Dan lepas sembahyang subuh adanya program pagi. Dalam program tu juga dia ajak lagi untuk kita muhasabah, apa-apalah kes yang berlaku harian. Dia ajak baca Quran. Baca Quran tak? Kita baca Quran tu kan. Betul tak kata kita tak baca Quran. Tak, saya tak kata pun. Sepanjang live saya sekali pun tak ada saya kata dia orang tak baca Quran. Saya tanya baca Quran ke tak? Jangan trigger sangat. Saya tanya baca Quran dah. Baca Quran, kita baca Quran. Baca Quran ramai-ramai ke seorang-seorang? Kalau bulan Ramadan kita baca ramai-ramai. Bagi habis ni lah 30 juzuk. Bagi habis 30 juzuk kan. Waktu tu Tuan Nasir ada sekali ni. Ada. Okey. Program dasar jemaah di waktu itu kena habiskan 30 juzuk. Ada satu grup 10 orang. Ini bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan. Dia ajar untuk baca Quran sekali dengan makna supaya kita faham, bukan sekadar baca dan hafal kan. Sebab ramai kita kan baca dan hafal tapi maknanya kita tak faham pun. Cuba awak bagi tazkirahkan kami sikit. Jangan macam tu kan. Saya sekarang bisnes kat luar saya pun saya boleh kata macam tak berapa baik. Jadi saya pun malu nak tazkirah. Apa konsep tazkirah yang dia sebut dekat sana? Konsep tazkirah. Tazkirah tu apa? Berkongsi-kongsi ke, memberi peringatan, teguran macam tu kan. Kalau kita kata berkongsi, no issue pun kita pun ada masalah sebab kita berkongsi. Bukan nak tunggu kita baik. No. Kalau kita silap pun, kalau kita namanya tazkirah, memberikan peringatan, no issue. Betul. Boleh je di sana pun ramai kita kadang-kadang kau share, kadang-kadang aku share. Cuba bagi satu tazkirah tentang satu ayat. Tak lah, kalau ada lah, kalau ada, tak ada kita skip lah, tak ada kita skip, saya sembang lah. Tak ada kita skip lah Pak Tuan. Kita skip, okey. Lepas baca Quran, buat apa? Ada program pagi muhasabah macam tu kan? Muhasabah lagi, tadi dah muhasabah. Tak ada program pagi tu lah yang muhasabah tu. Muhasabah ramai-ramai. Yang tadi lah, ni, lepas baca Quran, lepas subuh. Lepas subuh baca Quran. Lepas sembahyang subuh, program pagi. Program pengisian. Selepas tu semua orang buat program pagi tu tazkirah kan? Tazkirah. Tazkirah dia orang cerita pasal apa biasanya? Dalam tazkirah tu kami ada bukan kami lah, dia orang lah sekarang kan. Apa maksud dia orang? Sebab sekarang kan saya dah tak bukan dengan JFB dah. Ya. Saya faham. Apa maksud dia orang tadi tu? Dalam program tu ada slot baca berita, ada baca berita tempatan Malaysia, ada slot baca berita luar negara. Kejap. Ini program ini selepas subuh. Yang tadi kata lepas subuh tu baca Quran kan? Betul. Lepas baca Quran tu program apa? Tak, dalam satu slot program panjang tu dalam 1 jam. Dalam slot tu ada je sesi baca berita. Baca berita? Baca berita tempatan dan luar negara. Ada orang tolong baca berita lah. Gila-gila lah. Kadang-kadang orang ni baca, kadang orang tu baca. Ada orang tolong baca kan lah? Tak, kami remaja gila-gila. Dia kan program beramai-ramai. Okey, jemaah. Jadi ada program baca berita tempatan, baca berita apa yang berlaku dekat luar negara. Kenapa dia buat macam tu? Untuk kita ambil tahu apa yang berlaku kat dunia sekarang. Kan dah ada media sosial. Kenapa ada program macam tu? Ke dia orang tak ada media sosial? Ada sebab kan?
Oh, saya tak tahulah, tapi itu dalam program dalam slot program gitu ada. Oh. Dia tanya mengapa apa semua saya tak tahu. Saya nak cerita apa yang ada je. Ada sebab tu saya korek tanya apa yang ada kat situ. Okey, baik. Apa lagi lepas tu? Program masuk berita dan perkembangan syarikat seluruh negara. Syarikat seluruh negara. Syarikat JSB dekat tempat lain dah. So maksudnya dia bagi tahu apa kat situ? Dia beritahu apa tu? Ni saya nak tahu kan. Dia beritahu apa? Okey, contoh. Okey, syarikat JSB baru buka restoran di Saudi. Di Malaysia ada buka sekian-sekian. Berapa Saudi banyak dia buka kat Malaysia? Berapa banyak buka kat Malaysia? Saya tak tahu lah tuan. Tapi banyak ah. Banyak lah kan. Cawangan ni kan banyak. Akhi, saya nak tanya. Yang dia orang bubuh ikhwan tu, adakah semua tu bawah JSB? Apa tu maksudnya hubung ikhwan apa? Kan ikhwan KP, ikhwan mat, apa tu? Macam-macam lah ikhwan, awak tahu lah. Bawah JSB semua tu. Oh, tu saya tak tahu lah. Dah lah sebab awak dapat berita. Jadi yang kita dengar dalam berita tu adalah perkembangan. Okey, Global Ikhwan buka Ikhwan Mat di Subang. Global Ikhwan buka. Kalau Ikhwan Mat tu memang JSB punya lah menurut berita. Global Ikhwan buka. So, tuan tanya secara teknikalnya JSB punya. No, teknikal saya tak tanya yang tu. Saya just tanya dia punya ke tak. Tu saya tak tahu. Oh, tak tahulah. Tapi dia just bagi tahu. Tak kira lah dia betul ke, dia bohong ke. Tapi yang ni kan budak-budak je. Macam mana dia orang tahu confirm betul ataupun tak? Oh, entahlah. Tapi kami tengok ada bergambar video update JSB bawa orang di sana. JSB tetamu datang di Saudi, di ladang di JSB Saudi. Itu perkembangan. Okey, macam tu. Okay, next. Lepas tu, okey, semua buatlah kerja masing-masing. Ada yang buat urusan, macam saya bawa urusan orang pergi renew visa. Ada yang bawa urusan. Tapi ni suka elok semua. Suka elok ni. Macam saya cakap ni, saya tak tahu dia bergaji ke tak, itu saya tak tahu. Tuan nak panggil sukarela ke? Yalah sebab tuan tak ada gaji kan? Saya tak ada gaji. Tak ada gaji dan tak ada kontrak. Tak ada kontrak dan saya pun memang sebab saya rasa saya mampu. Jadi maksudnya, adakah awak seorang macam ni ataupun ramai macam ni? Oh, yang lain saya tak tahu. Tak tahu lah, tapi awak memang macam tu lah. Iaitu tak ada gaji dan tak ada kontrak. Waalaikumsalam Tuan Ram, mungkin ada soalan, silakan. Apa khabar Ustaz? Apa khabar Syah Bahrin? Amirul Tariq. Amirul Tariq. Khabar sihat ke? Saya sambung pengalaman saya Ustaz. Dengar tak Ustaz? Mungkin Tuan Ram nak tanya satu dua soalan kot. Ni orang lama ni. Apa dia Tariq ni, Amirul Tariq ni lama dengan JSB ni. Kita nak tahu apa pengalaman dia. Mungkin Tuan Ram ada soalan. Amirul Tariq, apa khabar? Baik. Baik, saya nak bertanya lah. Ada dua soalan. Kalau sudi jawab. Sila. Kalau dalam kuliah berkat pagi tu yang saya dapat ikut sekali kan, baru-baru ni ada Tuan Fadil Yassin, ada Tuan bercakap tentang pimpinan mursyid. Semua tu mursyid ni sebenarnya merujuk kepada siapa, Amirul Tariq? Ni program zaman bila? Ini baru-baru lagi sebelum kena tangkap ni lah. Oh, saya bukan ahli dah. Bukan Zaman tu tak ada ke? Di zaman saya pun tak ada sebut-sebut macam ni. Di zaman Tak ada saya, mursyid tak? Mursyid tak ada lah. cerita mujahadah, cerita baiki diri, cerita taubat. Kalau Datuk Tuan Nasir tu sebagai pemimpin roh tu macam mana Ada tak masa tu? Oh, tak ada. Tak ada. Maknanya Datuk Tuan Nasir ni hanyalah seorang insan biasa lah. Insan biasa yang berdosa, yang boleh buat salah dan dia tak perlu diangkat sebagai seorang yang terlalu istimewa lah. Betul tak? Betul, dia kan manusia. Macam tuan saya, macam abang dan saya kan, kita kan sama-sama berdosa, betul? Betul lah. Tak ada siapa pun nak istihar Datuk Nasir tu tak berdosa dan suci. Yelah, kita memang tak istihar macam tu, tapi maknanya kita tak mengangkat dia dengan satu level yang sangat tinggi lah sampai dia jadi pemimpin roh, pemimpin hati. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama berdosa, hari-hari kita berdosa kan.
Saya cuma nak sahkan je, maknanya Tuan Nasir bukan seorang pemimpin roh dan juga bukan pemimpin hati lah. Bukan dia. Lepas tu saya nak tanya jugalah, macam zikir dan wirid ni masa Tuan duduk tu masih diamalkan lah. Zikir yang mana? Zikir yang macam mana? Zikir wirid biasanya kalau masa Tuan dulu masa tu amal zikir wirid apa? Zikir wirid kita baca kat masjid-masjid. Ayat kursi selepas sembahyang. Masjid-masjid baca ayat kursi lah. Istighfar kan? Betul? Betul. Kalau doa selepas solat kita baca doa apa? Doa Allah la ilaha illa anta subhanaka Allahumma antas salam. Allahumma antas salam ada. Saya tahu tuan nak pancing itu. Ada Allahumma antas salam. Awak tahulah orang Muhammadiyah Tak, bukan. Saya tahu kewujudan. Saya tak pancing. Tu kena marah dengan mujah Saya tak pancing. Kita sama-sama duduk dalam jemaah yang sama. Jadi saya cuma nak tahu, adakah amalan-amalan itu masih wujud kerana saudara mengatakan ini adalah sebuah syarikat. Jadi saya nak tahu syarikat ke jemaah macam tu. Terpulanglah tuan nak panggil apa, tapi saya tak ada mengamalkan wirid kat situ. Dan jika tuan nak saya cakap mengamalkan wirid, saya cuma tanya je. Di situ tak ada. Saya tak ada. Dan memang dasar syarikat sendiri di waktu itu pun tak ada memaksa suruh orang wirid. Tak ada satu sistem yang suruh okey buat bulatan nak wirid tak ada. Tuan Amirul Tariq tadi ni last tahun bila 2024. 2020. 2024. Oh, tersilap lah tadi tu. 2020. Okey, faham. Kan sekarang. Saya sekarang dah degree tahun 3 dah. Oh, di belajar di mana? Di Kuala Lumpur. Oh, universiti lah. Ikut jemaah ikut syarikat. Bekerja dengan syarikat sejak umur berapa? Sejak umur 18. Umur 18. Oh, 18. Macam mana boleh masuk dalam syarikat ni? Dia ambil bekerja. Saya dah ulang. Tak, sebab saya tak masuk tadi. Minta maaf lah kalau saya boleh tahu je. Saya daripada tadi tak cerita macam mana dia masuk syarikat tu. Umur 18 saya jumpa Dato' Nasir tu di Manchester, dan selepas saya habis A-level saya nak ke Turki dan saya jumpa Dato' Nasir di Turki. Okey. Lepas tu saya nakkan pencerahan je lah, sebab masa kami dulu di dalam jemaah, masa tu kami panggil jemaah, tak transform jadi syarikat lagi lah. So masa tu kami berkhidmat, kami berjuang, kami... Oh, ni tahun berapa? Lama. Saya daripada kecil, saya lahir tahun 1986. Jadi saya duduk dalam jemaah, saya dibesarkan dalam jemaah. Kemudian... sampai tahun berapa tu? Sampai tahun 2011, lepas Abiyah meninggal lah. Lepas Abiyah meninggal. Bila Abiyah meninggal tu saya keluar lah. Abiyah kenal saya. Dan Puan Nasir tu pun tahu saya. Azura pun tahu saya. Cik Zura. Awak kenal Abiyah? Saya tak pernah jumpa Abiyah. Tapi tahu dah Abiyah kan? Tahu dah Abiyah. Okey. Dia duduk dengan Dato' Nasir dengan Cik Zura je. Oh ya. Apa ni? So tadi macam saya cakap lah, kita duduk dalam jemaah. Jadi dia adalah sebuah jemaah lah. Cuma sekarang bila dah jadi syarikat, saya cuma nak tahulah. Syarikat ni maknanya saudara bergaji dan sebagainya dekat dalam syarikat Oh, saya pergi, memang Dato' Nasir tu sendiri tanya nak boleh dibayar berapa, dan saya kata saya tak nak dibayar, dan saya pergi hanya dengan niat saya nak belajar agama dan saya nak duduk dalam suasana yang semayang, suasana orang yang berkasih sayang, suasana orang yang muhasabah diri. Saya suka suasana tu. Berkasih sayang tu saya suka. Oh, maknanya bukan bekerja dan tak bergaji lah dalam tu. Saya tak bergaji, tapi saya tak kata orang lain tak bergaji kerana tapi saya bekerja tak tahu. kan? Bekerja kan? Buat pasport, visa. Saya berkhidmat lah, saya suka belajar bahasa. Jadi bila saya duduk di sana tu, saya suka belajar bahasa Turki. Jadi Dato' Nasir tu bagi peluang saya belajar, bagi peluang saya bawa orang, berjumpa urusan, beli barang di hardware. Jadi saya sukalah keluar berurusan, cakap bahasa Turki. Sebab tu saya confused. Saya confused sebab awak kata awak ahli. Jadi ahli dia ni kategori dia macam mana? Sebab awak gaji pun tak ada. Lepas tu kontrak pun tak ada. Lepas tu macam mana jadi ahli?
Tu ikut tuan lah tuan nak panggil terma dia apa. Jadi maknanya ini adalah sebuah jemaah lah, bukan syarikat lah kan. Sebabnya syarikat, contoh kalau kita pergi ke Sapura Group ke ataupun kita pergi ke syarikat-syarikat korporat, dia tak ada tahu skim yang macam tu. Apatah lagi skim yang sebuah syarikat, mereka duduk dengan syarikat tu 24 jam tak keluar, bangun pagi semayang pun dikejut oleh CEO dan sebagainya. Maknanya dia adalah sebuah syarikat yang mentarbiah pekerja. Saudara setuju tak? Saya tak tahu. Terma itu teknikal dia itu ikut suka hati tuan nak panggil pasal Bukan. Saya tanya tuan setuju ke tidak? Itu je soalan saya. Tuan setuju ke kalau kita saya tak sebut tahu nak ini setuju adalah, tak, sebab saya tak ada ilmu berkenaan tu. Tapi kalau tuan suka nak kata itu jemaah dan itu bukan syarikat, silakan. tak boleh cakap tak ada ilmu sebab tuan duduk dalam tu, tuan belajar suasana agama tuan. Sebab kita nak tahu saya sebenarnya cuma nak saya cakap, itu jemaah itu bukan syarikat. Saya faham itu. Tapi saya kalau tuan nak letakkan itu di mulut saya, tidaklah, kerana saya rasa itu tu pula kat tuan nak panggil dia jemaah ke, dia syarikat ke, itu tu pula. Jadi maknanya pada- dia bukan jemaah lah. pada Okey lah. Torik ni Saya dia- terima lah. Dia jemaah ke, syarikat ke, atau ke tidak kedua-duanya? Tu abang tanya dengan saya ke tu? Torik. Dia jemaah macam ke, mana? syarikat ke, atau ke tidak kedua-dua? Dia pada awak lah, bukan pada Bagi saya dia adalah syarikat yang mengamalkan syarikat lah. sistem kehidupan yang bagus lah kan. Satu sistem kehidupan yang mempentingkan agama, yang mengajak semayang, mengajak muhasabah diri. Ya, saya nak tanya satu, pandangan pada Torik kan mementingkan agama kan, syarikat ni mementingkan agama kan. Dia ada bisnes. Ni pandangan dia pandangan. Pandangan pada Torik. Ikutlah pandangan Torik nak pandangan macam mana, tapi pandangan bagi pandangan yang jelas Bila dia kata dia syarikat yang mementingkan agama, kenapa dia dia syarikat yang mementingkan agama, tetapi dia buat syarikat dekat negeri Selangor, tapi dia tak bayar zakat negeri Selangor. Apa pandangan awak berkaitan dengan isu ini? Sebab awak bukan ahli dah kan? Ini pandangan saya secara peribadi lah. Silakan. Secara peribadi. Berdasarkan yang pernah duduk selama 6 tahun. Saya rasa sumbangan mereka pada masyarakat di wilayahnya lebih daripada zakat yang sepatutnya dibayar. Astagfirullahalazim. Bagi pandangan saya. Ni sudah Contohlah zakat yang wajib nilai je 100,000 sebulan contohnya kita ambil contoh 100,000. Tapi Sebulan? amount yang dia bersumbang pada masyarakat tu lebih 100,000. Dengan beranak pun free di hospital dirawat. Ini zakat. Zakat ni tahu tak urusan. Awak berbisnes kan? Ada bisnes Saya kan? berniaga betul. Saya berniaga. Bayar saya zakat berniaga tak? Zakat perniagaan. Saya baru mula setahun. Setakat ni saya niatkan saja. Tadi saya kira kata pendapatan daripada tak sebelum pergi Turki dah buat bisnes. betul. Dalam syarikat tu ada tak menerangkan tentang ilmu zakat? Ada. Macam mana dia? Pendapatan. Okey, cuba terangkan sikit pasal ilmu zakat ni. Tuan nak katakan saya kenapa zakat Nak perniagaan ni? tanya. Tentang zakat ni macam mana kita nak urus zakat pendapatan ni? Kita nak urus macam mana? Bukan zakat ni. Zakat fitrah tak kita sembang, tapi zakat pendapatan. Dia Torik gini. Kita ni malam ni kita sembang sebagai lelaki merdeka. Jadi awak tak payah bagi pandangan menurut syarikat pun boleh. Awak bagi je pandangan menurut awak lah, apa yang awak faham, sebab awak adalah seorang lelaki merdeka macam saya. Saya pun seorang lelaki merdeka, jadi saya tanya soalan, awak jawab, awak pun boleh tanya saya juga, insyaAllah. Mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Saya pun faham ada part-part yang awak rasa tak boleh jawab, it's okay. Betul. Banyak soalan tu di luar pengetahuan saya, terlalu teknikal berkenaan bayar Tapi bab zakat ni rukun Islam kan. Sebuah syarikat yang memperjuangkan Islam, awak pun duduk dalam suasana Islam. Saya percaya orang Islam semua tahu daripada solat. Bayangkanlah orang yang bangun pagi, tahajud yang sunat itu dibuat dengan bersungguh-sungguh, apatah lagi zakat yang wajib. Zakat yang wajib tentulah lebih bermakna bagi mereka-mereka yang menjaga ibadat-ibadat sunat. Macam kita semualah, kita wirid, kita zikir, kita doa, kita apa kan. Jadi kalau kita cerita bab zakat, bab haji, bab puasa, itu lebih tentu ditekankan macam saudara cakap tadi, ada diajar. Apatah lagi kuliah berkat pagi itu diadakan setiap pagi. Diadakan tarbiyah setiap hari kepada ahli. Jadi bagi saya, bukan ahli lah, pada staf syarikat. Sebab ni sebuah syarikat, bukan jemaah macam kami dulu. Jadi tentulah bila kita tanya bab zakat, boleh berkongsi lah, maksudnya pandangan saudara, apa yang saudara tahu tentang zakat tu tadi. Sebab benda tu tentulah ada ilmunya kan.
Siap, dia tengah search sekejap. Sekejap, dia tengah search sekejap. Kita tunggu. Oh, dia hilang. Tak, dia Oh, ni dia bila live pause. pause biasanya dia keluar daripada skrin. Jadi dia live pause. Maksud dia mungkin dia tengah search, dia cari maklumat kot. Okey, silakan. Betul. Saya tukar cari sebab saya pun tak ada ilmu yang jelas. Saya pun tak ada masalah, tahu silakan. Berdasarkan maklumat. zakat tu bila cukup sampai dia punya nisab dia, kita kena bayar lah kan? Dan yang Pada- jemaah. Okey, tak apa. Teruskan. Syarat-syarat pada orang yang layak menerima zakat tu betul? Bukan. Kita nak keluarkan zakat ni, kita kan buat bisnes. Syarikat sebesar GISB yang menyiarkan tentang Islam, mengagungkan Islam. Takkan dia tak ajar tentang zakat. Zakat ni adalah sumber yang sangat penting di dalam ekonomi umat Islam. Awak kalau buat pembelanjaan tapi awak tak kira zakat, awak kecoh dan awak diperangi oleh Allah dan Rasul. Ini penting. Ini akidah. Betul. Jadi dia sepanjang pernyataan tu. Taurik tadi Ustaz, Ya, silakan. pernyataan Taurik tadi, bila kita cakap pasal syarikat tak bayar zakat, Taurik kata sumbangan kepada masyarakat lebih besar berbanding amount zakat, itu adalah satu kenyataan yang sebenarnya kalau ikut statement Ustaz tadi, ia diperangi oleh Islam sebenarnya kerana tak bayar zakat. Tapi mengalihkan zakat. Saya tak kata dia orang tak bayar zakat, tapi begitulah sebab saya tak tahu, saya tak ada ilmu berkenaan tu. Dia orang tak ajar lah. Dia orang bukan tak ajar, dia orang tak bagi tahulah dia orang bayar zakat berapa dan di Tak, mana. dia orang tak Taklah, ajar maksudnya lah ilmu cara zakat zakat tu. Ajar, itu kan fardu ain. Itu kan fiqh yang asas. Okey, apa yang dia ajar? Itu je lah. Sebab saudara cakap saudara tak ada ilmu bab zakat, tapi saudara kata saudara diajar bab zakat. Jadi kita nak berkongsi Saya tak ada ilmu berkenaan mereka bayar macam mana, bagaimana dan Bukan, itu pengetahuan. Tak ada maklumat tentang mereka bayar zakat macam mana. Tapi kita sekarang bincang, boleh tak saudara ceritakan kita tentang bagaimana, apakah saudara faham tentang zakat? Yang saudara keluar kata saudara cari maklumat tadi untuk mendapatkan sedikit maklumat. Zakat perniagaan. Ada ilmu tadi. Zakat fitrah tu kan wajib kan, mengikut Okey, berapa tak ada amount masalah. yang diletakkan oleh negeri kan. Zakat perniagaan. Sebab ni bisnes ni. Zakat perniagaan cukup pendapatan untungnya ada persen-persennya kan. Okey, cukup pendapatan untung, Cukup nasab dan apa? Cukup haul dia. Cukup apa? cukup panggil hal dan nisab. dia? Cukup perkiraannya dah perlu bayar zakat. Bayarlah zakat kan. Pada orang-orang yang layak menerima zakat kan. Berapa ciri-ciri tu saya tak ingat adalah 7 Ini- Ini dia ajar lama dah. Itu kan fardu ain. Lama dah lah saya dengar benda ni. Awak buat bisnes pun dah lama. Betul. Tapi awak kata awak tak bayar zakat zakat perniagaan. Betul. Saya tak bayar lagi sebab saya kira pendapatan saya untung saja sampai tak silap saya 100,000 Ada betul kau macam tu. Itu perniagaan saya lah. Saya baca saya tak cukup. Awak lagi tak tu tahu zakat. ni, awak kena check. Ni nasihat saya lah. Awak pergi check lah. Betul lah. Jabatan Saya- bawah dekat KL kan. Awak pergi check, betul, saya dekat kurang situ ilmu. ada calculator zakat. Awak pergi check kat situ. Ah. Bahaya tau. Jangan ada pegangan tadi salah tau. Bagi sumbangan besar kepada orang luar. Zakat ni itu salah lah. Salah. Apa ni, ada tak apa ni kan, ialah syarikat JSBH ni sangat mengutamakan syariat, sangat mengutamakan apa ni, cinta Allah dan Rasul. Ada tak diceritakan macam mana Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan yang tidak membayar zakat selepas kewafatan Nabi? Gitu ada baca. Dia orang tak cerita lah. Benda-benda macam tu kita baca lah kan. Carilah ilmu, banyak benda, takkan nak cerita semua, kita baca sendiri. Tapi yang tu maksudnya waktu tu belum dapat lagi kesedaran lah untuk nak fokus sungguh bab zakat ni. Sebab awak kan buat sambil-sambil buat bisnes kan? Betul, sekarang pun saya buat bisnes. Tapi awak pun tak tahu kena bayar zakat ke tak. Itu kelemahan saya lah. Ya, tak tapi berilmu. ni sesama Muslim lah. Kita pergi cemak Taurik. Cemak bahaya. Dan jangan ada pandangan macam tadi salah Taurik. Okay. Salah. Dia syarikat besar, syarikat kecil, semuanya ada isu tentang zakat perniagaan. Bayar zakat perniagaan tu. Ini akan membantu
ekonomi umat Islam. Kalau dia kata gebang besar-besar, dia buat macam-macam tapi tak bayar zakat, kena picek balik. Ada lagi pertanyaan ataupun sebagainya? Tuan Ram? Boleh, insyaAllah. Kemudian kalau saya nak tanya, kod-kod lah dalam pengetahuan saudara Tariq kan, sebab 6 tahun di dalam syarikat, benarkah di dalam syarikat ni dia juga turut menyusun perkahwinan? Macam kami dulu dalam jemaah memang disusun perkahwinan. Maksudnya kita disuruh lah, kita bukan disuruh lah, disusun lah perkahwinan sesama staff kan, sesama ahli jemaah. Tapi sekarang ni syarikat dah tukar fungsi dah. So 6 tahun tu di dalam pengetahuan saudara Tariq, macam mana proses perkahwinan sesama ahli dibuat? Macam kalau saya sendiri, dia datang tanya saya nak kahwin ke, dan saya cakap saya tak nak kahwin lagi, jadi saya tak kahwin lah. Dan adalah ditunjukkan gambar sekian-sekian, dan dia tanya pada saya, dan dia tanya pada orang perempuan tu, nak tak lelaki yang ni, dan dia pun tanya pada saya, nak tak yang ni. Dan saya cakap bukan masalah nak A atau B, saya memang tak nak kahwin lagi. Jadi, tapi pernah ditawarkan? Tahu dari itu sendiri. Ditawarkan, dia tanya nak kahwin tak, saya kata tak nak lagi. Jadi maknanya ini adalah tapi itu saudara Tariq lah, macam kawan-kawan saudara Tariq yang dalam tempoh 6 tahun bersama dengan syarikat yang sangat hebat empire-nya ini, tentu dalam pengetahuan Tariq ramai sebenarnya yang menerima tawaran perkahwinan, betul? Ada kawan-kawan saya yang kahwin, yang A lelaki setuju dan B pun setuju, kahwin lah kan. Dia kahwin macam Jadi mana? maknanya Tak nak tanya, saya nak tahu. Kalau di Turki tu memang dia orang berdua akan balik, laki perempuan balik untuk selesaikan urusan legal daftar di pejabat agama. Sebab dia orang kahwin di Turki dan dia orang kahwin dekat Malaysia dengan Tok Kadi Malaysia. Dia dekat situ dia orang susun je lah. Macam mana? Ahli syarikat ni dah macam syarikat jadi jodoh pula. Tapi syarikat ni dia kira tolong susun lah. Bagus kan? Sampai balik dekat bagus kan? apa dia? Bagus lah, maksudnya sebuah syarikat yang macam ni kan, maksudnya kejut bangun tahajud, beri tarbiyah, tapi tak ceritalah pasal zakat, tak cerita, tapi bagusnya menguruskan perkahwinan. Dia orang cerita pasal zakat. Kantoi dah awak dah kantoi dah. Proses pembayar. Dah kantoi dah, kita skip dah tu. Bukan masalah kantoi. Dah. Apa yang kantoi? Masuk. Saya kata mereka. Awak tak faham bab zakat. Zakatnya. Dah apa, kita dah masuk. Jangan nanti kesian dekat JSB. Kalau dia cerita saya buat cerita salah. Saya ulang tu. Saya tak berilmu. Sebab tu tak boleh cerita. Kalau kita sentiasa mengaku tak berilmu, Tariq, kita sentiasa mengaku tak berilmu. Jangan tuan pakai statement saya tu untuk kata mereka tak bayar zakat, sebab saya tak tahu mereka bayar zakat bagaimana dan Saya tak cakap bayar. Awak boleh dengar macam balik tu? nanti live ni. Saya cakap tak beritahu, tak beri ilmu tentang zakat. Walaupun awak cakap awak dah diberitahu, dia orang bagi tahu, tapi awak tak dapat ceritakan balik. Bila tak dapat cerita, awak tak dapat menguasai ilmu zakat tu. Saya tak ada ilmunya. Saya boleh ceritakan secara asas. Zakat fitrah tu amountnya ditentukan. Zakat perniagaan tu berdasarkan haulnya, begitu. Tapi tuan nak tahu detail teknikalnya berapa persennya tu, saya minta maaf. Saya pun tak hafal. Tanya wah ni ramai orang tahu. Tapi benda tu simple Saya bagi tahu dah tadi, Tariq memang tak ada masalah kefahaman bab zakat tu, Tariq. Ni benda simpelnya kita sama-sama. Ni memang ada masalah kefahaman tentang bab zakat tu. Tapi dia pun dah setuju tadi, okeylah. Tak ada masalah lah. Maksudnya JSB tak tekankan sangat lah. Kalau tekankan sungguh mesti dia fokus bab ni. Dia tak tekankan sangat lah bab tu. Itu terpulang tuan nak kata macam mana. Yalah, esok dapatan kita daripada sembang dengan awak secara umum. So begitulah. Sebab 6 tahun tu bukan satu tempoh yang sekejap. Dah sampai dulu. Itulah ada kelas doanya, tapi satulah saya pun remaja kan malas. Yalah. Kelasnya tidur. Jadi agak-agak berapa ramai remaja malas macam Tariq ni, sebab Global Ikhwan membesar dengan membesar dan hebat pengaruhnya kerana remaja-remaja, sehingga dibina remaja pembela ummah. Jadi kalau Tariq dan juga rakan-rakan Tariq adalah remaja pembela ummah, tapi hari ini Tariq mengakui bahawa Tariq tidak ada ilmu, Tariq lemah, malas. Tariq tak dapat menguasai ilmu, malas. Jadi bagaimana Tariq dan rakan-rakan akan membela ummah ni? Jadi bagaimana sebenarnya Tariq disiapkan dalam tempoh 6 tahun untuk membantu ummah? Oh, tu saya tak tahulah dia orang remaja membela ummah. Saya sekarang tengah fokus saya punya degree, saya punya business.
Tak pandangan Tori. Saya tak terlibat dengan Pandangan dan pengalaman Tori. Kita bukan. diorang tu bukan berilmu. Kalau cik tanya diorang, mesti diorang berilmu. Tapi kalau cik tanya saya minta maaf. Saya Dia orang tahu Dia lah macam ni Torik. Dia macam ni Torik. Boleh tak saya katakan macam ni Ustaz Ustaz Syihab. Kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan wangi. Kalau kita berkawan dengan orang yang berilmu, kita akan dapat ilmu insya-Allah, kerana orang berilmu, disiplin ataupun amalan mereka adalah muzakarah. Dia kawan dengan nasi. Jadi Cik nasi. Jadi kalau dia 6 tahun bergelanggang dengan orang-orang berilmu yang dia yakin dia orang ini berilmu, sekurang-kurangnya jawapan-jawapan Taurik pada malam ni memberi kesan yang baik dan bermanfaat untuk kita semua jugalah insya-Allah. itulah saya yang tak berilmu kot. Contoh macam tadi kata pagi-pagi ada program kuliah pagi ataupun berita perkembangan jemaah. Dalam tu memang tak ada ke yang bagi perkembangan, insya-Allah untuk cukup masa pada tahun ini kita akan menyerahkan zakat ke syarikat. Kan lama awak duduk dalam program apa semua, tak ada disebut dalam program ke? Oh, ada lah kot, saya tak ingat lah. Sedangkan Taurik, tetamu yang datang ke premis, tetamu yang datang ke projek-projek itu tadi awak beritahu disampaikan berita tu. Jadi kalau berita membayar zakat, saya pasti dia lebih besar dan tentulah boleh diingat. Dan satu betul tadi, lah, isu dia sekarang ni, GISB ni dianggap sebagai satu syarikat besar yang membela umat Islam dan syarikat umat Islam. Kalau dia syarikat kafir, tak ada masalah. Tapi ini syarikat umat Islam. Kalau syarikat umat Islam pun, pihak pejabat zakat dari Selangor kata tak bayar zakat, Negeri Perlis kata tak bayar zakat, Terengganu kata tak bayar zakat, bahkan banyak lagi negeri kata pun tak bayar zakat. Macam mana? Tu saya tak boleh nak komen lah, sebab saya itu hal pengurusan yang di luar pengetahuan saya. Yalah. Tapi saya dah bagi tahu kan, pihak Jabatan Agama, Lembaga Zakat dah bagi tahu dia orang tak dapat bayar zakat. Saya bukan apa kok, sebab awak duduk dengan Datuk Nasir ni lama. Mungkin awak tahu, rupa-rupanya yang kami tak tahu, dia orang bayar zakat. Cuma dekat mana dia bayar zakat tu? Mungkin awak boleh bagi tahu. Dia bayar zakat tu dekat sini dengan nilai sekian-sekian. Macam tu. Betul, masalah itu pun saya pun tak tahu. Jadi saya tak berani nak komen sebab saya tak tahu. Saya cuma nak menceritakan pengalaman bersama syarikat JSB di Turki tu tak seperti yang orang cakap sampai budak-budak makan biskut kering, budak-budak tak pergi sekolah, budak-budak tak belajar. Mengapa biarkan kanak-kanak pukul dan diliwat. Saya cuma nak menafikan itu saja. Sebab di sana tu betul lah Taurik. Sebenarnya syarikat tu membenarkan liwat kerana syariat tu sangat dijaga. Kami yang bujang lelaki dan perempuan berkomunikasi pun tak. Jadi kenapa cik biarkan orang di luar tu berkata-kata macam ni syarikat menggunakan liwat kanak-kanak. Tadi awak kata awak tak tahu banyak benda juga tentang JSB kan? Saya tahu apa yang saya tahu saja, dan itulah macam mana awak boleh mutlakkan? Macam mana awak boleh mutlakkan liwat tak berlaku, apa semua ni tak berlaku? Macam mana awak mutlakkan benda tu? Sedangkan awak kata banyak benda yang tak tahu. Berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan pengalaman saya, logik akal dia tak boleh menerima jika itu. Jadi kata orang yang mengalaminya, orang yang berpengalaman yang tu, jika ia berlaku salah, salah. Tapi saya nak membetulkan pemikiran orang bahawa syarikat ini budak-budaknya makan biskut kering, sedangkan budak-budak di situ mewah makannya 4 kali sehari setiap 2 minggu berjalan. Mewah. Saya nak betulkan itu saja masyarakat. Contoh macam Cik Din sendiri kata tidur atas tilam tidur atas tilam yang tak semenggang. Itu tak berlaku itu. Yalah dekat Turki. Jika ia berlaku di Malaysia. Kat Malaysia berlaku. Teruk betul kat Malaysia. Tengoklah gambar tu. Di bawah Datuk Nasir tu tidak berlaku. Di bawah Datuk Nasir dekat Malaysia awak tak tahu. Makan sangat-sangat mewah bagi saya budak-budak di Taskal luar. Awak tak tahu kan? Itulah saya menceritakan pengalaman saya. Tapi maknanya Ustaz, boleh tak saya kata macam ni? Itu Maknanya Taurik, boleh tak saya kata macam ni? Siapa yang ikut Tuan Nasir, duduk dengan Tuan Nasir, hidupnya mewah dan selesa. Siapa yang jauh daripada Tuan Nasir, seperti yang kita nampak di rumah amal yang diserbu dengan tilam yang buruk dan nipis, bilik air. Rumah amal tu itu asrama.
Rumah amal asrama. Saya ada gambar-gambar rumah amal Sarawak, tempat-tempat staf duduk dekat Sarawak. Saya ada gambar-gambar tu semua. Saya tengok tangan-tangan anak-anak berkudir semua saya tengok. Jadi boleh tak saya cakap macam ni, awak yang duduk di Turki bersama dengan Tuan Nasir bergerak ke sana kemari, itu rasa istimewa, maksudnya mewah, makan sedap, tapi mereka-mereka yang tak bersama dengan Tuan Nasir ni, tak ikut Tuan Nasir bergerak musafir, tak pergi luar negara, tak merasa naik kapal terbang, mereka sebenarnya duduk dalam keadaan yang tidak diberi perhatian dan tidak mewah. Oh, itu yang berlaku di luar saya tak berani komen sebab itu di luar pengetahuan saya. Tapi berdasarkan apa yang saya nampak dan saya lalui dan saya dapat update dari perkembangan syarikat tu, kita tengok rumah tamu yang di mana orang-orang tu menginap, budak-budak pasukan tu menginap, ada yang ada wainscoting. Cukup mewah lah saya tengok macam Okey. ada double deckernya. Ustaz Jadi Ram, secara dasar Ustaz Ram, maksudnya bukan ada- itu dasar ya. sekejap tarik Ustaz Ram, adakah ini dapat mengesahkan bahawa ada sebahagian ahli yang memang diorang ni mendapat kemewahan disebabkan bersama dengan Datuk Nasir? Sebab Datuk Nasir punya tempat dekat yang diceritakan daripada kita dekat tempat-tempat tertentu tu memang mewah-mewah. Kenapa tak kata itu diceritakan daripada saya? Sekejap. Seolah-olah Saya itu- tanya Ustaz Ram sebab ini untuk mengesahkan cerita saja. Sekejap Macam mana Ustaz Ram? Okey, Ustaz, seperti saya ingat ia hanya sangkaan, tetapi disahkan sebenarnya oleh Tariq tadi, apa yang dia nampak kerana 6 tahun dia bersama-sama dengan Datuk Tuan Nasir dan juga Cik Zura dia, bahawa kehidupannya selesa, rumah tamunya elok, kemudian dia Mewah. punya makan mewah. Jadi, dan ini sebenarnya yang berlaku Ustaz, semasa kami dalam jemaah pun. Jadi kami pernah duduk di Terbilang, di Pocan. Mereka tahu siapa yang ahli jemaah, tahu di Pocan, di Gudang. Di sana, di Terbilang itu ataupun di Rompin, makan anak-anak, makan remaja-remaja yang ketika itu remaja itu turut disediakan untuk perjuangan. Mereka susah, makannya susah, hatta kami pernah seluruh anak-anak remaja di Terbilang Ustaz, kita makan ayam hijau Ustaz. Ayam hijau ni maksudnya ayam yang dah tak boleh dijual dan dia busuk. Dia busuk. Jadi yang busuk. So kami makan tu. Itu tak pernah berlaku pada saya. Betul lah. Itu kita kata tadi. Dan Maknanya ke mana-mana tempat saya pergi, hatta bukan dengan Datuk Nasir. Sebab saya duduk awak di pergi Mesir dengan Tuan beberapa Nasir. bulan pun. Tak, saya tak pergi dengan Tuan Nasir. Saya duduk situ, duduk kat kandang kuda, tengok kuda, jaga kuda. Yelah, Kan awak makan orang kami kira mewah orang pun. kuat Tuan Nasir lah. Sebab kira daripada awal dengan Tuan Nasir. Bukan, saya bukan orang kuat, saya hanya seorang remaja. Di memang sistem itu Datuk Nasir buatkan supaya sistem itu semua orang makannya sedap. Kami tak Faham pernah lah. lah. faham. So, Maknanya Tariq, Tariq agak berlainan dengan zaman Abang Ram di zaman 2011 tu. maknanya saya zaman Abuya adalah mursyid, tapi Tuan Nasir adalah pemandu Abuya yang diangkat menjadi pemimpin roh. Maknanya Tuan Nasir lebih bagus daripada Abuya lah. Sebab Abuya zaman taklah, maksudnya sebab you cakap tadi 2000 berapa yang masa kami tu tak ada benda-benda you tak hadapi untuk mana Tuan Nasir telah buat perubahan lah. Jadi maknanya bukan Tariq yang cakap lah, saya lah yang cakap. Maknanya Tariq berkongsi dengan kita pada malam ini, bermakna Ustaz, saya boleh sahkan walaupun dia bukan secara majoriti, maknanya Tuan Nasir telah memberikan satu perubahan yang sangat baik kepada jemaah Abuya. Kerana Abuya sendiri seperti yang kami faham dulu, dia adalah sahibul zaman. Abuya tak dapat memberikan kebajikan yang paling baik kepada kami semua pada ketika itu, tapi Tuan Nasir telah dapat buat perubahan sekecil ini. Maksudnya memewahkan makan ahli jemaah. Jadi bermakna Abuya ataupun mursyid sebenarnya macam Tariq dia tak mengakui Abuya tu mursyid, tapi sebenarnya Tuan Nasir dan ramai lagi termasuk Khaulah dan sebagainya, mereka berpendirian bahawa Abuya adalah seorang mursyid. Jadi kita boleh tahu hari ini sebenarnya Nasir ni ataupun Datuk Tuan Nasir adalah seorang yang lebih tinggi standardnya daripada Abuya yang mursyid, kerana Abuya pada zaman kami tak dapat menguruskan kebajikan anak-anak perjuangan pada ketika itu, tapi hanya dapat diuruskan oleh Tuan Nasir. Memang kalau tengok daripada sudut matematiknya, memang begitulah. Maksudnya Abuya nak bandingkan dengan Tuan Nasir daripada sudut pemimpin, Tuan Nasir bagus ni. Ya.
Itu tu pulang lah tuan punya ulasan macam mana. Tapi yang saya lalui kebajikannya sangat dijaga, makan, minum, Yalah. tidurnya selesa dengan aircon. Kalau kat Mesir tu Saudi tu 24 jam aircon. Tidur aircon. Tak perlu. Tak Ada perlu gambar ada Abu tuan. Ya tak kat situ? Ada gambar Abu Ya? Tak perlu ada tuan pun di situ. Ada gambar Abu Ya? Tak ada gambar Abu Ya. Tak ada langsung. Tak ada gambar Mana-mana rumah tamu tak ada gambar Abu Ya langsung. Rumah tamu tu bahkan tetamu pun datang. Yalah, Tetamu maksudnya dari luar. rumah tamu tu tak ada gambar Abu Ya langsung. Tak ada gambar Abu Ya. Oh, okey. Saya dapat tahu baru ni. Memang tak ada gambar Abu Ya. Maksudnya ada beberapa orang yang dakwa tu kira mohong lah. Itu terpulang pada pengalaman mereka. Sebab tu saya tak pernah menafikan pengalaman mereka. Dia contoh Abang Ramil cakap makan ayam hijau. Dah jika dia melalui itu nak buat macam mana kan? Tapi pengalaman saya tak ada gambar Abu Ya dekat Villa Mekah. Oh, Tak ada pun kita jadi diajar mengagung-agung Abu Ya. kalau awak kata dah macam ni, pengalaman dia orang dengan dia orang. Jadi awak tak bolehlah kata, dia orang punya pengalaman apa yang dia orang sebut tentang jemaah ni salah sebab dia orang pun ada pengalaman. Nampak tak? Itu saya Dia kan pengalaman dia itu saya orang. tak pernah menafikan. Itu saya kata, saya tak pernah menafikan pengalaman dia. Cuma saya nak kata, saya nak betulkan persepsi masyarakat yang menganggap dasar syarikat itu menggalakkan liwat, menggalakkan pengabaian kanak-kanak, budak-budak tidur dengan tak ada cadar. Sebab secara sistemnya memang Datuk Nasir itu dah ajar kepada semua orang untuk memastikan tidurnya selesa. Sebab itu dibuat di tempat-tempat di bawah zon yang Tuan Nasir urus tu. Apa pandangan Torik tentang pendedahan yang ketua polis buat berkaitan tentang tempat-tempat tu yang dilam tak apa-apa tu, ada gambar semua tu macam mana? Betul, saya pun tengok gambar-gambar tu dan bagi saya itu masalah dan bagi saya salah itu masalah pengurusan lah. Kenapa orang yang supervise di kawasan itu bagi saya salah jika tapi GISB lah yang buat tu. GISB jangan salahkan JSB kerana JSB dasar syarikatnya tak ajar begitu. Tak, saya tanya. Soalan saya jenang je. Yang buat tu GISB lah. Maksudnya pekerja yang GISB ataupun seumpama dengannya. GISB lah, bawah GISB lah. Yang bertanggungjawab itu adalah pengurus kawasan itu yang tak bertanggungjawab. Membiarkan orang budak-budak lah. Tak, saya tak salahkan syarikat kerana dasar syarikat tak begitu. Yalah, GISB lah pengurusan. Saya tak kata. Tak, saya kata yang tempat tu bawah GISB lah kan. Tempat tu di mana tempat tu saya pun tak tahu, tapi saya tengok gambar tu. Tempat tu di mana? Saya tengok tempat tu. Tapi dah tengok, dah buat apa semua, tapi buat pun tak tahu. Bukan, itu saya kata saya detailnya tak tahu tempatnya di mana. Tapi jika itu adalah milik JSB dan yang bersalah itu orang yang menguruskan lah. Yelah, yang bersalah ni kita tunggu pihak mahkamah lah kan. Tak, bagi saya kalau betul itu terjadi, tidur dalam keadaan macam tu, salah pihak pengurusan lah yang uruskan situ kan. Yalah, kita tunggu mahkamah lah. Betul tak? Tak, itu bukan salah syarikat. Kerana yalah, kita tunggu mahkamah lah. Betul. Kita tunggu mahkamah lah, betul tak? Betul lah. Betul? Betul. Kita tunggu mahkamah lah betul. Tapi cuma yang tu premis bukan satu premis untuk pengetahuan lah, sebab Torik tak ada pengetahuan. Jadi saya bagi tahu lah bahawa dia bukan satu premis, dia beberapa premis yang mempunyai masalah yang sama. Jadi benda ni kita tunggu mahkamah lah. Cuma yang ni memang GISB punya lah. Betul. Jadi kalau Torik dia banyak tak tahu tapi ketika dia perlu membela syarikat, dia mempunyai banyak hujah dan pengetahuan. Apabila kita saya sumpah saya bukan ahli dan saya boleh sumpah atas itu saya bukan ahli. Cuma saya nak membetulkan orang yang menganggap semua budak-budak dalam JSB tu begitu hidupnya dhaif, tilamnya tu koyak-koyak. Sebab tak. Sabar, hati-hati. Torik, ni saya nasihat. Hati-hati bila kita bersumpah, apatah lagi atas nama Allah Ta'ala. Hati-hati Ni nasihat. Saya tahu orang JSB suka dengan nasihat. Saya tahu. Ini nasihat. Ini nasihat. Ini nasihat saya. Okey, dengar. Ini nasihat saya. Bila kita nak bersumpah atas nama Allah SWT, kita kena jelas. Bila awak nak bersumpah tu, awak kena tengok betul. Awak sebut awak bukan ahli JSB. Dah bukan ahli JSB.
Soalan awak berkaitan tentang awak ahli memang ataupun saya tak bukan ahli pun, Bukan ahli. awak tak settle lagi. Tapi awak dah bersumpah atas nama Allah, atas keahlian. Sekarang bagaimana Keahlian saya- awak pun dah masih diperbincangkan. Bahaya. Sebab tu, jangan libatkan perkara ni dengan nama Allah. Sebab bagi kita umat Islam, saya tahu Taurik pun termasuk. Bagi kita umat Islam, nama Allah adalah sangat penting. Dan dia sangat mulia. Jangan mudah-mudah, oh aku bersumpah atas nama Allah, aku bersumpah atas nama Allah. Padahal ada sebahagian tu yang masih Dan di memang dalam Memang siasatan. saya yakin saya bukan ahli. Ya, sebab tu macam mana awak jadi bukan ahli? Saya memang Awak kata awak keluar, macam mana awak Dan- keluar daripada ahli? Dan awak masuk pun awak tak tahu. saya cakap je kata Dato' Nasir tu saya nak balik. Saya nak sambung degree dan sekarang pun saya tahun ketiga, dah lebih 4 tahun dah saya tak kontak dia apa. Tak, Dan pengesahan dia ahli awak macam sebagai mana? ahli waktu umur 18 tahun tu pun tak ada. Jadi Macam mana awak nak kata sumpah kemudian awak saya- keluar daripada situ tinggal tak jadi ahli dah? Itulah saya kata saya bukan ahli. Betul tak saya kata saya bukan ahli? So kita tolaklah yang bab 18 tu yang kata ahli tu tak ada lah. Dia memang bukan ahli lah ni. Ni kira orang luar sungguh ni. Tu daripada awal saya kata saya pun So, ini cerita saya pun tak- Panjang-panjang kita ikut cerita tuan ni nak adalah kata cerita tengah- daripada orang luar berkaitan tentang isu dalaman JSB. Betul? Buat tuan boleh cakap macam tu, orang luar yang dah 6 tahun dengan Dato' Nasir dan saya tak melihat perkara itu berlaku. Yalah. Perkara- Isu perkara orang yang luar tuan sembang- menyebutkan tentang dalaman lah. tu Betul. lah tu nak kata Isu-isu pasal. perkahwinan. Orang tua tapi tahu dalaman. Oh, okey. Oh ya, Macam ni tu lah. level lain sikit. Level itu ni dulu masa kami memang tak. Dulu level ni masa kami dalam jemaah tak ada Ustaz. Oh, tak ada? Dia tak ada level ni. Cuma kami ada pengalaman ketika Abuya di Labuan. Masa tu Abuya di Labuan. So kita kena kawal kehadiran ke Labuan. Jadi pada ketika itu kita ramai-ramai diarahkan untuk menukar imej. Tak mengakulah sebagai pengikut Abuya. Jadi kita tukar imej lah, kita pakai topi, kita pakai t-shirt, kita tukar penampilan dan tukar tu. So itu masa kami. Jadi sekarang ni tidak lah. Sekarang ni maksudnya dia ada satu level lain. Dia bukan dia orang luar tapi dia orang kata dia boleh hidup di dalam jemaah. Dulu kami tak ada. Kerana dulu jemaah agak tertutup. Dia tak terbuka untuk meraihkan orang yang nak ikut lah. Apatah lagi sampai offer untuk susun kahwin dan dan menolak, itu tak ada dalam jemaah masa dulu, tak ada. Dulu Bukan tak ada dalam orang jemaah, luar Ustaz. ni Tak ada. kita propose untuk kahwin tak ada. Tak mungkin sebabnya Tak mungkin. kita nak kahwinkan tu sesama jemaah. Jadi tak mungkin orang luar yang masuk dalam jemaah dan dia offer kahwin, lepas kahwin nanti dia keluar. Malah kalau kita kahwinkan dulu dalam jemaah, tujuannya adalah untuk mendekatkan dia dalam jemaah, untuk menyerap dia masuk dalam jemaah. Macam tu. Kawan-kawan saya yang kalau tuan kata itulah saya bukan ahli, yang kawan-kawan saya ahli pun ada je menolak. Dia terpulang atas kita, nak kahwin. Tak nak Tak kahwin. apa. Ini saya cerita yang dulu. Tak apa. Itu saya kongsi. Saya pun nak kongsi yang sekarang. Sekejap. Saya nak minta confirmkan, ini ke gambar apa? Apa dia? Itu CEO? gambar Pak Talib dengan CEO. Dekat mana ni? Ini dekat rumah tamu Tepeken. Dekat mana? Rumah tamu di Turki kan? Rumah tamu Turki. Turki. Cuba zoom out sikit. Oh. Itu bukan gambar Abuya. Pernah pergi situ Saya duduk di villa. Ini bukan gambar Abuya ke? Tu gambar Abuya. Tuan tak Tadi kata tipu saya ni. Awak jangan tipu. Saya tak duduk di rumah tamu. Saya duduk di villa. Saya terang-terang bagi tu. Saya tak ada. Awak siap tahu tempat ni dekat mana. Saya tak bagi info langsung. Awak siap tahu Bukan, tempat saya ni dekat tahu. mana safety. Lepas tu awak kata Ya. tak ada gambar. Awak tipu ni, jangan tipu dosa. Cik dia jangan kata saya tipu. Saya dah kata kat Cik Din, saya duduk di villa. Saya menguruskan orang-orang di villa. Tadi kan Di saya villa kata tu tak tadi ada. soalan. Nanti balik playback Dia kan sekali ada. Dekat tempat mana-mana Cik Din, premis apa semua. Saya tanya soalan tu. berdasarkan pengetahuan saya, di tempat saya tak ada. Yalah, ni ada. Maksudnya Jangan yang dia awak salahkan tahu saya. tu ada Jangan masalah dia tu. Pengetahuan awak ada masalah Jangan ni. dia salahkan saya kata saya tipu. Yalah, tapi awak tahu ni tempat ni. Dan kat sini ada gambar saya- Abuya.
Tak apa Ustaz, kami dulu dalam jemaah Ustaz, masa dulu kami tak ada tipu, memang kami walaupun kami itulah. waktu berbeza, memang tak ada tipu. Kami menggunakan istilah strategi Ustaz dulu. Tu pulanglah strategi kat apa cik. Dia sebenarnya letakkan di mulut saya. Tak apa dah, kita tak letakkan atas Tak apa mulut Ustaz saya. cakap dia tak tipu. Jangan. Cuma kita dapat jawapan-jawapan dia. So kita tahu di mana level, apa yang sedang dibuat, apa taktikal. Tak apa, kita bukan mencabar Itu untuk pulang. dia keluarkan Itu pulang di nak mulut kata dia, Ustaz. Tapi untuk memahami saja. Sebenarnya Kita untuk kita memahami. Sebab Ustaz kata live ni adalah untuk memandaikan umat. Jadi orang yang ada critical thinking, so mereka boleh mendengar dari hujah, dari jawapan, dari persoalan, dan kita boleh tahu sebagai orang yang ada critical thinking, okey macam mana. Begitulah insya-Allah. Ni kita serahkan kepada viewer lah. Betul. Akhir sekali Ustaz, saya Cuma saya nak akhir cerita sekali. pengalaman saya. akhir sekali saya Bercanggah ada dengan apa yang dikatakan social media. Itu saja. betul lah. Jadi akhir sekali saya nak tahu ini bercanggah ke tidak dengan pengalaman saudara, dengan apa yang kami tahu. Persoalan saya yang terakhir sebab saya nak keluar, boleh tak saya tahu Thoriq secara peribadi menerima atau tidak fatwa mengatakan Al-Arqam sesat ataupun Abuya sesat, dan ajaran Abuya itu salah, dan kita setelah bertaubat, maksudnya bila kita bertaubat, kita istitabah, maknanya kita menerima bahawa fatwa mengatakan Abuya sesat. Apa pandangan Thoriq secara peribadi? Pandangan saya kena baca dulu. Saya kena ambil tahu, saya kena baca Tak apa, bagus. fatwa tersebut. Sebab benda itu menyesatkan orang ni benda yang berat, bukan semua mudah-mudah kan. Betul. Jangan Kalau kita mudah-mudah. tengok di social media pun, kebanyakan masyarakat tak mengkaji pun, tak membaca. Tapi mudah kan kita kata orang Sebab sesat, hukum betul dah tak? keluar. Tarik. Untuk Dia basic. fatwa Thoriq. itu basic. Fatwa ni bukan orang yang cakap. Fatwa Yes. bukan orang cakap, dia mufti. Saya tak kata, Ini- betul, saya tak kata mufti. Saya tak menyalahkan mufti. Saya kata masyarakat secara majoritinya tak mengambil tahu pun, tak membaca pun. Tak Dan apa. diorang Jadi kalau Thoriq, kata, kalau diorang sebagai kata orang yang bersama sesat, tak ada dengan masalah. Abuya, saya tanya pendirian Thoriq, peribadi Thoriq. Sebab Thoriq adalah orang merdeka, Thoriq belajar ilmu, Thoriq sekarang buat degree. Jadi saya cuma nak tahu soalan saya yang terakhir, pandangan Thoriq bukan pandangan jemaah, maksudnya Thoriq sendiri memperakui atau tidak fatwa dan juga pandangan para mufti, dan pengharaman kepada jemaah itu bukan sekali tapi 2 kali. Dan Thoriq bersetuju atau tidak bahawa jemaah Abuya ini telah difatwakan sesat. Thoriq setuju atau tidak? Berkenaan nak kata dia sesat atau tidak tu, saya macam saya cakap tadi, saya kena baca sendiri apa kesalahan di bawah yang mengatakan sesat Jadi itu. Sebab sebenarnya Thoriq belum baca lah. belum. berdasarkan apa yang saya lalui, pengalaman yang saya nampak, kuliah yang saya dengar, tak ada yang sesat. Maknanya Thoriq belum baca lah. Maknanya Thoriq belum baca, dan Thoriq hanya mendengar apa yang syarikat sampaikan lah. Berdasarkan apa yang saya lalui dan saya nampak, apa yang syarikat JSB tu buat tak ada melanggar 5 rukun Islam dan 6 rukun Kan. iman. Ni bukan Salah soalan. ini bukan syarikat JSB. Saya Salah soalan jawapan saya ni. adalah Abuya. Itu saja saya boleh cakap. Sebab saya tak berani. Kalau tuan nak letakkan di mulut saya tak berani. Sebab Tak tanggungjawab itu di atas saya menyesatkan orang. Saya dah dapat. Saya Saya dah dapat. tak berani. Saya dah dapat. Dekat sini kita saya faham ada bahawa Thoriq nak kepentingan- berhati-hati. Okey? Kat sini kita tahu bahawa Thoriq dia nak berhati-hati supaya tidak menyesatkan orang yang salah. Okey, yang tu. Itu sih kita setuju. Cuma Thoriq kena buat Kalau semakan yang atas- tu. Yang kedua, Thoriq kena tahu atas tentang dasar nak, atas dasar. dasar nak menyesatkan itu kerana meletakkan gambar Abuya di rumah tamu. Itu kan berlebihan. Okey, baik. Tak ada masalah. Isu dia yang tadi tu kita dah dapat. Thoriq kena buat semakan. Thoriq kena buat semakan dan kena pergi cek sungguh-sungguh. Bahkan fatwa tentang GISB pun dah keluar tau Thoriq. Thoriq kalau tak tahu, fatwa tentang GISB dah keluar. Ni saya bagi tahu ni. Ni info untuk Thoriq ni. Simpan betul-betul ni. Ni saya bagi tahu. Betul. Ada fatwa tentang kesesatan GISB daripada negeri Selangor. GISB difatwakan sesat di negeri Perlis, difatwakan sesat di negeri Pahang, dan hari ini di negeri Melaka. Dan di negeri Negeri Sembilan, dia mengekalkan kesesatan GISB tu sebab dia kata sama saja dengan Al-Arqam. Jadi Thoriq pergi semak. Boleh? Baik.
Nah, cantik. Tapi berdasarkan macam saya cakap, apa yang saya lalui dan saya faham dan saya dengar dan saya nampak, tak ada. Itu sajalah yang saya boleh cakap. Ya, Tak ada Buya tu tak maknanya sesat tak lah. sesat lah. Buya tak sesat. Saya belum baca apa yang saya Ah, kan. Saya kena baca okey. dulu. Tadi kata berdasarkan. Kalau tak berdasarkan, tak payah lagi. Awak tawakuf. Awak punya pendirian ialah tawakuf. Pendirian awak ni tawakuf. Tawakuf ni maksudnya, relax Sat, saya buat semak dulu. Tu pendirian awak. Janganlah awak kata, saya tawakuf tapi. Itu bukan tawakuf. Okey, betul. Dan saya nak menafikan wujudnya orang-orang cakap minum air bulu, minum air kaki. Tak Itu payahlah dia nafikan sebab memang dah ada orang hadapi. Itu awak nafi pada awak lah. Nak bagi tahu di 6 negara yang saya duduk, di beberapa tempat yang saya nampak tak ada berlaku minum air bulu, air kaki, dan itu diulang-ulang. Dan Okey. itu membina persepsi orang, betul? Yalah sebab orang ada pengalaman tu. Awak tak ada pengalaman tu. Okey lah. Saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu. Awak tak ada pengalaman pelik-pelik ni awak tak ada. Dia orang ada. Biar kat dia orang. Saya nak bagi tahu orang, itu bukan dasar syarikat yang menyuruh orang minum air bulu, tak ada. Saya pun setuju. Bagi Tak ada mereka yang tulis. adil Benda tak ada menilai, tulis. Bagi mereka yang adil menilai, ambillah pandangan saya. Ini pengalaman peribadi yang saya lalui. Tak ada dasar syarikat mewajibkan, okey, semua remaja pagi-pagi minum air bulu. Dasar syarikat Awak sebut Ya. dasar Tapi memang syarikat. tak ada Kontrak pun dia tak dasar bagi. macam tu memang tak ada. Syarikat ni ada Okey, masalah, saya- Torik. Ana, Syarikat ni ada masalah. saya nak minta diri. Akibat, terima kasih banyak. Teruskan dengan Taurik, insyaAllah. Saya doakan mudah-mudahan Taurik dapat membaca fatwa dan dapat membaca juga fatwa terkini, dan kalau ada rezeki kita boleh berjumpa lagi selepas Taurik membaca fatwa, insyaAllah. InsyaAllah. Allah, amin. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Okey. Boleh? Boleh, Torik? Oh, okey. Boleh, Awak tak ingat lah. Ni pun Okey, okey. tak izin lah. Saya pun nak beransur kak. Oh, okey. Tapi itu Okey, baik. Torik, saya tak ada masalah dengan awak. Awak pun tak ada masalah dengan saya. Kita hanya bersembang sahaja. Moga-moga orang yang di bawah yang bagian komen dapat memahami bahawa ini hanyalah perkongsian pengalaman beliau yang kami nak tahu, itu sahaja. Bukan tujuan kita nak kata Torik tak tahu apa. No. Jangan sebut macam tu. Isu kita adalah hanya nak tahu sahaja. Dan Torik dah bantu kita banyak dalam bab tadi. Terima kasih banyak, Torik. Terima kasih banyak. Semoga apa yang Tuhan buat itu dirahmati Allah. Amin, amin. Amin, Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Alhamdulillah. Saya tak dapat jawapan tadi itulah. Tapi baguslah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Torik. Amirul Torik. Dia pernah jadi ahli JSB. Tapi cuma mungkin sahabat-sahabat yang lain yang pernah jadi ahli JSB, tolong ajar saya ataupun maklumkan saya macam mana boleh jadi ahli ya? Adakah jadi ahli ni tiba-tiba saya jadi ahli ataupun dia ada kontrak? Macam mana orang boleh dakwa dia ahli JSB tapi dia tak ada kontrak? Kalau dia syarikat, dia mesti ada kontrak. Walaupun sukarela, ni sukarela bukan sehari dua, ni sampai 6 tahun kan. Jadi mesti ada kontrak. Jadi mungkin sahabat-sahabat yang ahli itu boleh bagi tahu. Kalau tidak, tak bolehlah sebut saya ahli. Melainkan kalau awak sebut saya duduk dalam jemaah. Oh, okey. Kalau jemaah dia cari, dia punya cara dia lain. Kalau macam syarikat, dia tak boleh awak nak pergi kata, macam contoh saya nak pergi ambil cek untuk pihak syarikat saya. Saya memang kerja dekat situ. Tapi boleh tak saya kata saya ni adalah ahli lembaga pengarah ke apa, ataupun saya ni orang yang kerja dekat syarikat tu. Jadi saya nak ambil cek untuk pihak syarikat. Boleh tak? Tak boleh. Dia minta surat dan seumpama dengannya. Untuk mengiktiraf bahawa awak itu adalah ahli. Jadi syarikat besar mega JISB ni macam mana cara dia rekrut pekerja? Saya bimbang rekrut pekerja dia, cara dia tak kena dengan cara perekrutan yang formal di negara kita. Sebab kena hati-hati. Kalau kita salah bab tu, ada isu undang-undang.